Okey, dah live. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan sidang live kita pada malam ini 10 minit lagi. Okey. Kita bagi ruang masa untuk rakan-rakan kita dan juga barisan ahli panel kita untuk bersedia, dan juga mohon rakan-rakan tolong share. Kita minta rakan-rakan untuk tolong share live ini pada malam ini, dan kita bagi masa 10 minit sebelum kita mulakan live kita pada malam ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi 10 minit, insya-Allah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum rakan-rakan seperjuangan seluruh negara. Netizen-netizen yang berada di luar sana di alam maya pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan seperjuangan sekalian, pada malam ini sekali lagi kita bersua dalam sesi pencanaian minda secara maya pada malam ini, di mana kita semua masih lagi tertakluk di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana pada malam ini kami di Pekida Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiyah Malaysia Daerah Barat Daya Negeri Pulau Pinang pada malam ini akan menampilkan dua orang ahli panel yang pada malam ini akan merungkai, mencanai, membincangkan wacana pada malam ini berkaitan tajuk yang sekarang ini mungkin tengah panas lagi, apabila terbentuknya sebuah kerajaan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah pun dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Pada malam ini kita bagi pihak NGO, satu badan bukan kerajaan, NGO Pekida Daerah Barat Daya, pada malam ini kita menganjurkan satu sesi wacana minda untuk kita bersama-sama membincangkan, merungkai barisan ahli-ahli panel yang kita tampilkan pada malam ini, iaitu di kalangan ahli-ahli Pekida sendiri. Pada malam ini kita tampilkan mereka untuk membincangkan, untuk kita mendengar pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan kerajaan keluarga Malaysia. Tajuk kita pada malam ini berkait rapat dengan satu tajuk atau slogan yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan keluarga Malaysia. Jadi apakah harapan rakyat? Apakah masa depan rakyat? Apakah yang sebenarnya rakyat mahukan setelah berlakunya pilihan raya umum ke-14 yang lalu, di mana satu perkara yang harus kita bincangkan pada malam ini, kita kena ingat, bila kita ada satu pilihan raya, kali ini kita dapat 3 Perdana Menteri. Satu saja pilihan raya tapi kita dapat 3 Perdana Menteri. Berubah kerajaan. Jadi apakah dengan perubahnya kerajaan ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah rakyat? Bagaimana pandemik ataupun sekarang ini telah sampai kepada endemik COVID? Boleh kita selesaikan secara bersama? Bagaimanakah dengan tertubuhnya barisan kabinet yang baru ini boleh membantu meringankan beban rakyat? Apakah rakyat lega? Apakah rakyat bertambah rungsing? Mungkin dengan adanya kerajaan yang baru ini dapat kita menyenangkan rakyat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita NGO memainkan peranan, mengutarakan idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan di kalangan ahli-ahli panel yang akan kita tampilkan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan segala hormatnya, saya memperkenalkan barisan ahli panel yang akan kita bincangkan pada malam ini, iaitu yang pertama, saya jemput dan persilakan tidak lain tidak bukan sahabat saya, Saudara Azdi Muhammad Arsyad daripada Pekida Daerah Barat Daya. Saya difahamkan Saudara Azdi ini merupakan seorang jurutera di Penang Port Sdn Bhd, dan juga rakan-rakan beliau mengatakan pada saya beliau juga merupakan aktivis NGO. Assalamualaikum Saudara Azdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kerana Saudara Azdi dapat sudi melapangkan masa bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita perkenalkan seorang lagi ahli panel kita. Silakan yang saya hormati, kekanda saya juga Abang Syam Nur Hisham Ismail daripada Pekida Daerah Seberang Perai Selatan, SPF. Assalamualaikum Abang Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaakob dan Pak Adi, insya-Allah kita bersama. Itu dia. Jadi kalau macam ni kita tengok lagi clear lah. Jadi rakan-rakan sekalian, saudara Nur Hisham Ismail ini agak terkenal di negeri Pulau Pinang ini. Beliau juga merupakan penggerak kepada ataupun aktif berpolitik
Jadi kita pada malam ini kita mempunyai dua barisan ahli panel yang akan merungkaikan di mana kita akan dengar dan tuan-tuan semua diminta untuk share. Saya minta rakan-rakan untuk share live kita pada malam ini kerana live ini sangat bermanfaat. Okey, sangat bermanfaat yang akan kita kongsikan bersama. Satu, minda daripada seorang jurutera. Yang kedua, kita akan mengupas minda daripada seorang ahli politik. Pada malam ini untuk bersama-sama kita rungkaikan yang kebetulan mereka berdua ini merupakan ahli pertubuhan kebajikan dan dakwah Islamiah Malaysia. InsyaAllah. Jadi kita mulakan round kita yang pertama pada malam ini rakan-rakan dengan saya nak menyatakan ataupun menunjukkan soalan kita. Yang pertama kepada saudara Azdi. Saudara Azdi ni tuan-tuan dia terkenal dengan orang panggil dia Pak D. Di Pulau Pinang ni sebut kata Pak D ni kita kenal lah. Baik. Saudara Azdi. Saya rasa dalam ucapan sulung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memperkenalkan istilah keluarga Malaysia. Jadi pada pandangan saudara Pak D, apakah sebenarnya manifestasi yang cuba disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan ungkapan keluarga Malaysia? Sebab dia agak sinonim kepada kita sekarang ini. Apabila kita ada Perdana Menteri saja, dia akan ada satu slogan. Dulu Tun Dr. Mahathir kita ada Wawasan 2020. Datuk Seri Najib kita ada Satu Malaysia. Datang pula Tun Mahathir kali kedua, saya pun tak tahu apa dia. Yang kali kedua, Tan Sri Mahyudin, Malaysia Prihatin. So kali ketiga, datang pula Datuk Seri Ismail Sabri, didatangkan dengan istilah keluarga Malaysia. Mungkin pada pandangan saudara Azli, mungkin ada kupasan ya. Silakan. Bolehlah perkenalkan diri sekali lah kepada rakan-rakan. Silakan saudara Azli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So yang saya hormati, yang berbahagia saudara Ahmad Yaakob Nazri, rakan panelis saudara Cikgu Syam lah, saya bahasakan dia Cikgu Syam, para penonton yang sedang menonton live kita pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya teruslah direct straight to the point berkenaan dengan istilah keluarga Malaysia yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam ucapan sulung beliau sebagai Perdana Menteri lebih kurang 2 minggu yang lalu lah kita kata, lebih kurang. Okey, bagi saya sebenarnya yang pertama bila digunakan ungkapan keluarga Malaysia ni, pertama sekali kita nak tengok dulu keunikan negara kita ini. Malaysia ini adalah sebuah negara yang sebenarnya sangat unik. Ya. Sebab apa saya kata Malaysia ini sebuah negara yang sangat unik? Kerana di dalam negara Malaysia ini, di dalam negara kita ini sebenarnya, yang pertamanya terdiri daripada pelbagai jenis bangsa, pelbagai kaum. Kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India. Kita ada juga, kalau di Penang ni kita ada apa? Kita ada Mamak, kita ada Bengali, kita ada Serani, kita ada orang Iban, Kadazan, Bajau, Bidayuh, Murut dan macam-macam lagi. Kalau kita nak senarai ni ramai. Macam-macam jenis keturunan ataupun kaum yang wujud di negara kita ini. Kemudiannya juga dari sudut agamanya juga kita ada agama Islamnya, agama Kristiannya, agama Budanya, Taoismnya, Hindu dan macam-macam lagi juga. Jadi ini sebenarnya merupakan satu kepelbagaian dari sudut aspek agama ataupun dari sudut bangsa itu sendiri, dan kepelbagaian bangsa dan agama inilah sebenarnya yang membentuk sebuah keluarga yang kita namakan sebagai keluarga Malaysia. Dan tanpa mengira bangsa, keturunan, agama, sama ada orang ni dia duduk di bandar ke atau orang ni duduk di kampung ke, sama ada orang ni dia mempunyai pendidikan ataupun orang ni sebenarnya dia tidak mempunyai pendidikan, sama ada dia miskin ataupun dia kaya. Kita semua sebenarnya adalah rakyat Malaysia. Itu kita perlu faham dengan jelas. Dan dalam konteks ini pula, kalau kita lihat bila mana Perdana Menteri dia menggunakan ungkapan
keluarga Malaysia ini sebenarnya yang pertamanya hasrat beliau sudah semestinya beliau mahukan kita semua tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, latar belakang ini kita harus bersatu. Dan dalam konteks sebagai rakyat Malaysia, inilah sebenarnya yang kita perlu lakukan. Kita harus di kala negara kita lah ni sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 yang kita tahu setiap harinya ribuan kes baru dan saya rasa sudah hampir ke 1.8 juta kes dah di negara kita ini. Jadi kita kena bersatu padu. Itu sebenarnya yang cuba disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam konteks kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersatu padu dan kita harus ketepikan sebenarnya perbalahan ataupun perbezaan fahaman politik sempit ni kita kena ketepikan. Waktu ini fokus kita adalah untuk kita melawan COVID-19. Jadi sekiranya lah kita ada berlainan fahaman politik, berlainan pendapat. Jadi perkara-perkara ini kita kena ketepikan. Waktu ini sebenarnya bukanlah waktu untuk kita berbalah. Waktu ini sebagai rakyat Malaysia, kita harus menumpukan untuk sama-sama sebenarnya kita kembalikan Malaysia seperti yang dahulu. Kita mungkin nak bergaduh buat politik, kita sabar set dulu. Kita tunggu pilihan raya, tak lama lagi dah. Bila ada pilihan raya ke-15 nanti, waktu itu kalau kita nak berbalah, kita nak berlawan, kita nak sokong parti A, parti B, parti C, silakan. Tapi waktu ini, kita kena bagi tumpuan kepada usaha kerajaan. Kerajaan cuba mengembeling dari segi orang kata penjawat awamnya, dari segi frontlinersnya, kemudian dari segi rakyat memerlukan sebenarnya bukan hanya frontliners, bukan hanya kaki tangan KKM, bukan hanya kaki tangan anggota keselamatan untuk berlawan dengan COVID, tapi kerajaan sebenarnya memerlukan semua kita untuk bersama, untuk bersatu melawan COVID. Ini sebenarnya hasrat ataupun apa yang diinginkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ungkapan keluarga Malaysia. Okey, yang saya katakan ini dari aspek rakyat tadi, rakyat Malaysia. Dan satu aspek lagi yang tidak kurang pentingnya juga adalah dalam konteks politik pula. Dalam konteks politik, bila mana diungkapkan keluarga Malaysia ini, kalau rakyat tadi kita kata tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, latar belakang, kita harus bersatu bersama dengan kerajaan untuk kita lawan COVID-19 ini. Dan pada waktu yang sama juga kita tahu ekonomi kita pun teruk. Jadi kita kena bersatu untuk kita sama-sama pulihkan ekonomi negara kita ini. Itu dalam konteks rakyat. Dalam konteks parti politik pula. Parti-parti politik yang ada pada hari ini sama ada daripada parti politik kerajaan ataupun daripada parti politik pembangkang. Parti-parti politik ini pun harus bersatu juga untuk bersama dengan kerajaan dalam kita berganding bahu dan bekerjasama untuk memastikan kita mampu sebenarnya untuk melawan COVID dan juga memulihkan ekonomi negara. Jadi cuma bila kita sentuh bab politik ini, saya ingat lagi beberapa minggu yang lalu masa kita tengah kalut-kalut bila mana mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, kemudiannya Yang di-Pertuan Agong dia panggil pemimpin-pemimpin parti politik ni untuk menghadap baginda di Istana Negara. Jadi saya teringat bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu tu dia keluar daripada Istana Negara, kemudiannya diserbu oleh para wartawan, maka Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata apa jua keputusan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus akur, kita harus patuh kepada apa yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Itu mesej yang cuba Datuk Seri Anwar Ibrahim sampaikan kepada wartawan dan seterusnya kepada rakyat Malaysia. Tapi saya nampak kebelakangan ini sudah wujud seakan-akan cubaan untuk mula memburukkan kerajaan, mencari kelemahan kerajaan, mendesak kerajaan ataupun cubaan untuk kembali semula, mengatakan kerajaan gagal dan sebagainya. Sepatutnya waktu ini dalam tempoh beberapa bulan ini, tak kiralah parti politik di kalangan parti politik pembangkang ataupun parti politik kerajaan, kita harus berganding bahu.
kita harus bekerjasama untuk kita membantu kerajaan yang ada pada hari ini untuk kita pastikan rakyat ataupun negara kita keluar daripada kemelut politiknya, kemelut kesihatan iaitu kemelut COVID-19 ini, dan satu lagi kemelut ekonomi yang semakin hari semakin merudum ini. Jadi ini sebenarnya peranan yang harus dimainkan oleh pihak parti pembangkang. Walaupun mungkin kita berbeza pandangan politik, tetapi pada hari ini mau tidak mau kita harus bersama berganding bahu sekiranya kita mengatakan yang kita ini adalah rakyat yang akur pada titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sekiranya kita juga mengatakan kita rakyat yang sayangkan, kita pemimpin yang sayangkan rakyat, kita pemimpin yang sayangkan negara, ayo kita harus bersatu bersama-sama dengan kerajaan dalam menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Jadi saya ingin ulang balik sebenarnya dalam dua konteks ini, rakyat harus bersatu padu. Sama juga dengan parti politik pun harus bersatu padu bekerjasama dengan kerajaan. Inilah sebenarnya yang dikatakan dengan keluarga Malaysia ini. Bukan setakat kita hanya ungkapan saja. Kalau boleh pada malam ini saya ingin menyeru kepada semua, bila kita sebut keluarga Malaysia ini, saya bukan hanya sekadar ungkapan ataupun sekadar retorik, tapi sepatutnya keluarga Malaysia ini kita sama-sama terjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Kita terjemahkan dengan kita berusaha bersungguh-sungguh. Rakyat mungkin ikut SOP dan sebagainya untuk kita lawan COVID, dan di kalangan parti-parti politik ini juga, ayo kita bersatu membantu kerajaan dan bukan mencari salah kerajaan. Nak bergaduh, tunggu pilihan raya 15 nanti. Tapi sementara itu, Lani, ayolah kita bersatu, berganding bahu bersama dengan kerajaan. InsyaAllah saya yakin dan percaya sekiranya rakyat bersatu, parti-parti politik ini juga bersatu, maka hasrat kita untuk melawan COVID-19, untuk keluar daripada permasalahan COVID-19 ini, dan hasrat kita untuk melihat Malaysia ini kembali ceria, insya-Allah akan menjadi kenyataan. Itu saya yang cuba diterjemahkan oleh Perdana Menteri. Walaupun saya tak sembang dengan Perdana Menteri, tapi saya yakin dan percaya itulah yang cuba disampaikan oleh Perdana Menteri sebenarnya. Sekian daripada saya, Yaakob. Terima kasih Saudara Azdi. Satu olahan yang menarik bagi saya. Sebab saya rasa rakyat ni penat tau Saudara Azdi. Saya rasa rakyat ni dia penat. Dia penat. Dia siapa naik ke atas pun, kita kat bawah ni makan nasi serupa tu juga. Kan? Kita kena rengkuh juga cari makan. Nampak? Jadi tetapi apabila berlaku ketidakstabilan itu menyebabkan rakyat ini rasa tak selamat. Sampai bila ni kita nak kena kurung di rumah ni. Kan? Jadi itu satu pandangan yang menarik. Saya agak bersetuju dengan Saudara Azdi. Baik. Sebelum kita pergi kepada Cikgu Syaf, saya minta rakan-rakan tolong kemukakan soalan melalui komen yang ada di bawah ini. Jadi kita boleh berkomunikasi dan soalan-soalan yang menarik itu akan kita utarakan dan kita minta pandangan daripada ahli-ahli panel untuk kita respon soalan-soalan netizen sekalian. Baik. Seterusnya, kita minta Cikgu Syaf. Dalam kabinet baru ni, kabinet keluarga Malaysia yang baru ni, jadi sebahagian besar daripada kabinet ini adalah muka-muka lama. Timbalan menteri pun menteri yang lama, menteri pun menteri yang lama dikekalkan. Jadi ada yang mengkritik kabinet yang baru ini seolah-olah sama dengan kabinet yang lama. Jadi sebagai seorang aktivis politik, sebagai seorang ahli politik yang aktif berpolitik, berperanan. Jadi apa pandangan Cikgu Syaf kepada gerakan yang amat Perdana Menteri kerana mengekalkan menteri-menteri yang lama yang rakyat, bukan rakyat kata saya rasa, yang sesetengah dan segelintir golongan yang duk kata gagal apa sebagainya, tapi mereka mengekalkan. Jadi saya minta respon sebab kita NGO. Jadi kita bebas untuk menyatakan apa benda sebabnya mewakili rakyat. Kita minta respon daripada Cikgu Syaf. Silakan Cikgu Syaf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'du.
Terima kasih kepada saudara Yaakob selaku moderator yang begitu bersemangat pada malam ni. Tidak lupa kepada sahabat saya ahli panel yang saya lihat cukup berilmiah, memberi pandangan yang cukup kemas, mantap dan padu, saudara Pak Adi. Alhamdulillah pada malam ni dapat bersama-sama kita membincangkan bagi saya satu tajuk yang cukup-cukup hebat, cukup-cukup panas, kerana dalam keadaan suasana dan juga pentadbiran negara yang ada pada hari ini, yang seperti mana yang dinyatakan oleh saudara Yaakob sebentar tadi, selepas PRU yang ke-14, kita telah mendapat 3 kerajaan baru, 3 Perdana Menteri baru. Namun apa jua yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang berlaku kita yakin bahawa pasti ada hikmah, pasti ada hal ataupun pasti ada faktor-faktor yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khususnya kepada kita rakyat Malaysia untuk memastikan bahawa yang terbaik dan juga pengajaran pedoman daripada apa yang telah diberikan olehnya. Berbalik kepada soalan Yaakob tadi, soalan yang saya anggap soalan yang cepu mas, kerana hari ini orang bercakap pasal kabinet, orang melihat pasal kabinet, bukan cerita pasal kabinet di rumah tuan-tuan dan puan, tapi hari ini ialah sebuah kabinet yang mana akan mencorak, merencana serta memastikan bahawa kelangsungan dan juga kelancaran pentadbiran negara diurus oleh kabinet yang dibentuk pada hari ini. Kita ternanti-nanti setelah diumumkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, dilantik Perdana Menteri baru Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob daripada UMNO yang mengambil alih daripada kepimpinan sebelumnya dengan situasi politik yang begitu pelbagai macam yang tak perlu saya nak ulaskan di sini, dan akhirnya kita menanti siapakah yang akan memenuhi barisan kabinet yang akan menakhodai, yang akan mengurus, yang akan memimpin serta menggerakkan dasar kerajaan yang di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang baru ini. Dan alhamdulillah saya lihat begitu yakin dan begitu tenang Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri atau lebih dikenali dengan Pak Long Mak yang saya lihat berjaya mengumumkan satu kabinet yang saya anggap tidak perlu memakan masa yang begitu lama. Mungkin ada orang menjangkakan 2 minggu, 3 minggu, tetapi saya lihat Pak Long Mak ataupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail berjaya mengumumkan sebuah kabinet yang boleh saya katakan di sini bagi saya ada pro dan kontranya. Namun pelbagai persepsi boleh dibuat oleh netizen. Saya faham apabila diumumkan saja senarai kabinet itu, macam-macam kita lihat dalam media maya dan media massa terhadap pengumuman barisan kabinet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun biarlah, masing-masing ada persepsi dan masing-masing ada hujah dan masing-masing ada perkara yang nak diperkatakan. Khususnya ada yang mengatakan bahawa ianya kabinet kitar semula, ada yang katanya masih mengekalkan muka-muka lama. Tetapi saya nak jelaskan di sini, sebagai seorang ahli politik, sebagai seorang pemimpin kecil sendiri, kadang-kadang sesuatu keputusan yang kita buat, kita perlu ada kebijaksanaan. Dalam masa yang kebijaksanaan juga, kita perlu menentukan pelantikan itu selaras dengan apa yang akan kita umumkan, menepati kriteria yang telah ditetapkan. Dan semua perlu ingat bahawa hari ini kabinet yang dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Pak Long Mak bukanlah seperti di zaman-zaman sebelum ini, di mana mungkin dulu Barisan Nasional mendominasi, mempunyai kerusi yang banyak, tetapi hari ini di bawah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri yang kita dinamakan sebagai kerajaan keluarga Malaysia, maka berlakunya perkongsian di antara parti-parti yang berbeza dan juga berbeza. Namun alhamdulillah, bagi saya sebagai salah seorang ahli politik dan sebagai salah seorang pemimpin kecil yang ada dalam negara dan juga di negeri ini, saya faham bahawa apa yang berlaku ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pasti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menimbang, telah menyusun dan telah mengambil keputusan yang sebaiknya supaya kelangsungan kerajaan yang dipimpin oleh beliau dapat diteruskan dalam masa beberapa bulan ke dalam beberapa tahun, dan insya-Allah akan diuruskan sebaiknya sehingga PRU yang ke-15. Namun saya nak jelaskan di sini bagaimana kabinet yang
dibina ataupun dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya melihat walaupun masih ada muka-muka lama yang dikekalkan, tetapi saya lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melakukan keberanian dalam melantik dan juga meletakkan beberapa individu untuk memegang portfolio yang cukup penting, khususnya dalam keadaan suasana pandemik COVID hari ini, dalam suasana kita menguruskan kemanusiaan hari ini. Dalam masa yang sama, kita nak melihat sejauh mana kerajaan yang ada di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini akan dapat berjalan dengan sebaiknya. Saya bagi contoh di sini, Saudara Yaakob, Pak Adi. Kita lihat hari ini khususnya kementerian-kementerian yang penting seperti Kementerian Kesihatan diberi kepada Saudara Khairi Jamaluddin. Kita lihat di bawah KPLB yang sebelum ni saya lihat begitu agak lesu, tetapi kali ini dibagi kepada Datuk Seri Mahathir Khalid. Begitu juga dengan komunikasi, Tan Sri Anwar Musa. Dan kita lihat latar belakang mereka ini. Saya ambil contoh, 3 contoh ini. Saya lihat apabila kabinet baru ini diumumkan dan kita lihat kementerian yang dipegang oleh mereka ini berdasarkan kepada pengalaman, dan juga saya yakin bahawa akan ada impak dan ada juga gerakan yang mampu untuk menepati kehendak rakyat dan khususnya dari segi perancangan dan juga pengurusan ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Itu keyakinan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun keseluruhannya kita tidak boleh menilai dalam masa seminggu atau 2 minggu. Kita berilah peluang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pak Long Mat sendiri akan menguruskan nakhoda ini, kapal ini. Kerana saya yakin berdasarkan kepada pengalaman, saya mengenali Datuk Seri Ismail Sabri, seorang yang humble, mudah berbicara, senang mendengar pendapat, dan tetapi saya yakin track record PM kita cukup hebat di kementerian-kementerian yang telah berjaya orang kata apa, dilalui olehnya, dan kementerian-kementerian itu menjadi kementerian yang cukup hebat. Dan saya yakin penyusunan terhadap kabinet hari ini, kita doakan supaya semua menteri, timbalan menteri dan juga kabinet yang ada pada hari ini akan dapat diuruskan dengan sebaiknya. Kerana seminggu, 2 minggu, namun kita lihat hari ini Kementerian Kesihatan di bawah Saudara Khairi Jamaluddin, saya tengok momentumnya cukup baik dengan vaksinasinya, dengan gerak kerjanya yang setiap hari memberi satu kesedaran kepada kita bahawa hari ini pelbagai pendedahan-pendedahan telah dibuat oleh beliau. Dan saya tengok, tuan-tuan boleh tengok sendirilah di mana di bawah laman web Kementerian Kesihatan di bawah YB Khairi Jamaluddin. Dan insya-Allah sebagai akhir kata daripada saya untuk soalan pertama ni, Saudara Yaakob, kabinet yang ada pada hari ini kita berilah peluang. Kita berilah masa, kerana seminggu kita tidak boleh menilai. Kemungkinan ada beberapa jemaah menteri yang masih lagi berada di kementerian yang lama, tapi kita kena ingat insya-Allah nakhoda yang berada di atas ialah nakhoda baru Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mempunyai pengalaman track record yang baik, khususnya bagi membantu menggerakkan, memberi sirna kepada kerajaan baru keluarga Malaysia yang ada pada hari ini. Terima kasih Yaakob untuk fasa pertama, pusingan pertama. Sekian. Tak salah lah apa Cikgu Syam kita ni menjadi orang politik. Petah dalam berpidato dan berkata-kata, mantap sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Syam di atas curahan ataupun pencanaian minda idea yang baik. Seterusnya, sebelum saya pergi kepada saudara Pak Di, saya tertarik dengan satu maklumat ataupun fakta yang seluruh negara tahu sebenarnya. Kerajaan keluarga Malaysia ini hanyalah mempunyai majoriti 3 kerusi dalam parlimen. Jadi kehebatan seorang pemimpin itu menguruskan parti-parti yang menyokong Perdana Menteri, okey, itu amat penting. Jadi maknanya nak kena ambil hati, okey, tak mau bagi terkecil hati, terkurang sokongan. Jadi itu sebenarnya sedikit sebanyak apa yang Cikgu Syam cuba katakan tadi itu. Bagaimana Pak Long Mat kita ni menguruskan pandemik dan menguruskan negara dengan majoriti 3 lebih dalam parlimen, dalam masa yang sama mengambil hati dan menjaga keseluruhan ahli-ahli parlimen yang menyatakan sokongan semasa berjumpa yang bertanggung. Betul, saya setuju dengan Cikgu Syam tadi. Baik, Saudara Pak Di, kita berbalik kepada soalan kedua kepada Saudara Pak Di, iaitu kabinet ini telah 1 minggu ditubuhkan oleh
seminggu lebih lah oleh Perdana Menteri Pak Long Mael. Jadi para menteri juga sedang melaksanakan kerjanya. Okey, masing-masing dah masuk dalam pejabat, dah clock in, dah thumbprint, dah ada pegawainya. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, apa sebenarnya Saudara Azli mengharapkan daripada kabinet ini? What kind of miracle yang mungkin sebelum ini orang mengatakan kerajaan dulu gagal lah, macam-macam lah. Ada geng-geng yang kata macam ni, yang geng-geng kata macam tu. Jadi apakah miracle dan sebenarnya harapan sebagai seorang rakyat Malaysia dan mungkin pemimpin-pemimpin sebagai pemimpin masyarakat yang Saudara Azli mengharapkan daripada kabinet kerajaan Malaysia ini? Silakan Saudara Azli. Okay, terima kasih saudara moderator, saudara Ahmad Yaakob. Sebenarnya saya nak bercakap pun saya naik soya tengok moderator pun cakap berapi-rapi. Rakan panelis saya cakap pun berapi-rapi juga. Mai tang saya yang berasap. Okey. Tadi saudara moderator menyebut apakah miracle. Sebenarnya bagi saya tak mengharapkan sesuatu yang miracle. Cukuplah sesuatu yang praktikal. Miracle ni susah sebenarnya. Tapi kita mengharapkan satu yang cukup untuk kita terima dan kita kata selesa dengan kerajaan baru ni. Cuma bila disebut tadi istilah apakah harapan sebenarnya. Bila sebut harapan ni sebenarnya kalau ikutkan kita ada 1001 harapan. Macam-macam yang kita nak daripada kerajaan baru ni. Tapi sudah semestinya lah kalaulah kita target ataupun kalaulah kita mengharapkan kita nak 10 benda daripada kerajaan baru, saya rasa tak mungkin kerajaan mampu untuk bagi sampai 10. Mungkin kalau kita dapat 5 pun jadilah. Tapi untuk malam ni sebenarnya, bila tanya saya apakah harapan saya ataupun harapan rakyat Malaysia secara amnya ke atas kabinet keluarga Malaysia ni, bagi saya menggariskan 3 perkara ataupun 3 harapan saya sebenarnya dan 3 harapan rakyat Malaysia terhadap kerajaan keluarga Malaysia ataupun kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni. Apa dia sebenarnya 3 perkara yang kita harapkan? Yang pertamanya, kita harapkan kejayaan kerajaan dalam memerangi COVID-19 ni. Kita mengharapkan sangat kerajaan mampu menurunkan kes harian ni dan juga kes kematian. Kalau kita tengok kes harian dan kes kematian ni setiap hari masih lagi konsisten. Tak payah, ni akan saya ceritakan nanti. Itu harapan pertama, memerangi COVID-19. Yang keduanya yang kita harapkan adalah pemulihan ekonomi negara. Dalam keadaan hari ini kita tengok perniagaan, ada yang boleh buka, ada yang tak boleh. Ramai di kalangan rakyat yang menghadapi masalah dibuang kerja, masalah untuk mendapat pekerjaan. Kemudiannya kalau yang bekerja pun dipotong gaji dan sebagainya. Ini perkara yang kedua. Jadi saya ulang, yang pertama tadi, harapan saya adalah untuk melihat kerajaan berjaya memerangi COVID. Yang keduanya pemulihan ekonomi negara. Dan yang ketiganya yang kita harapkan adalah dari sudut aspek pendidikan ni, pelajaran anak-anak kita ni. Yang kita tahu anak-anak kita dah hampir 2 tahun dah tak pergi ke sekolah. Okay. Baik, saya akan huraikan satu persatu. Yang pertama tadi saya sebut berkaitan dengan kes COVID. Suka untuk saya kongsi sikitlah dengan semua yang sedang menonton ni. Untuk 3 hari ni kita tengok. Daripada hari Jumaat yang lepas, Jumaat, Sabtu dan hari ni hari Ahad. Untuk 3 hari ni, kes baru, purata kes baru untuk 3 hari ni 19,000. Untuk purata, saya cakap purata. Untuk 3 hari ni, kalau jumlah dia 58,831 kes. Dan kalau puratanya, setiap hari purata 19,600. Itu jumlah untuk 3 hari ni. Purata dia 19,600. Maknanya setiap hari 19,600 orang di kalangan warga Malaysia ataupun bukan warga Malaysia yang dijangkiti oleh COVID-19 ni. Bayangkan. Yang keduanya pula kita nak tengok, saya nak kongsi sedikit tentang statistik kematian. Hari Jumaat 330, hari Sabtu 362, kemudiannya hari ini 336. Jadi secara total untuk 3 hari ini
1028 orang telah pun meninggal dunia. 3 hari 1028 orang meninggal dunia. Maknanya apa? Dalam tempoh 3 hari ini 1028 ahli keluarga sebenarnya meratapi kematian, meninggalkan ataupun meratapi pemergian saudara-saudara, sanak saudara mereka, orang-orang yang tersayang ni. Dan mungkin juga di kalangan 1028 ni ada juga mungkin yang menjadi janda, yang menjadi balu, kemudiannya yang menjadi anak yatim piatu dan sebagainya. Ini kita tengok kemudian. Yang saya nak ceritakan, inilah kedudukan, inilah keadaan negara kita pada hari ini. Kes baru masih lagi maintain ke tahap 18 ke 20 ribu. Kadar kematian purata untuk 3 hari ini 343. Maknanya setiap hari lebih kurang 343 orang meninggal dunia. Jadi dekat sinilah, bila cakap soal harapan, kita sebenarnya mengharapkan kerajaan pada hari ini mencari jalan keluar, melakukan sesuatu untuk memastikan negara kita bebas daripada ancaman COVID-19 ni. Dah sampai masa dah, bila mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sobri mengambil alih tampuk pemerintahan negara sebagai Perdana Menteri yang ketiga untuk penggal ni, ya, dalam pilihan raya yang lalu ni. Macam tadi saudara moderator kata 3 Perdana Menteri dah. Jadi kita mengharapkan sangat kerajaan yang baru yang ada pada hari ini perlu mencari jalan, perlu mengatur langkah, menyusun strategi, mencari pendekatan yang proaktif dan pragmatik dalam mengurangkan kes baharu dan menurunkan kes kematian. Rakyat nak yang tu je. Itu saja yang rakyat harapkan. Kita tak mau keluarga kita, diri kita sendiri atau keluarga kita yang terkena COVID. Apatah lagi juga kita tidak mau di kalangan keluarga kita, sanak saudara kita, jiran kenalan kita yang meninggal dunia akibat COVID. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Seperti yang saya kata tadi, ya, banyak sebenarnya ya kes-kes yang ni yang kita tahu, mungkin ada lagi kes-kes yang kita tidak tahu, ya, berkenaan dengan COVID ni. Jadi yang tu harapan pertama. Dan kemudiannya harapan yang kedua, sebelum tu, bab COVID ni juga, itu kita tengok kepada kes kematian, kes jangkitan dan sebagainya. Rakyat Malaysia ni juga kita tahu di kalangan frontliners, baik di kalangan anggota KKM dan juga anggota keselamatan. Setiap hari ini dah masuk tahun kedua dah. Mereka terpaksa tinggal keluarga mereka dengan duk bertugas ni pagi, petang, siang, malam. Kalau kita lalu pada sekatan jalan raya tu, kadang-kadang kesian kita tengok. Ya, anggota-anggota keselamatan dengan pakai uniform, pakai boot tu, kita yang duduk dalam kereta kadang-kadang bila kena beratuk panjang ni, sebab sekatan jalan raya ni kena beratuk panjang ni pun kita duduk menyumpah ni. Sedangkan kita duduk dalam kereta, dalam keadaan kereta kita ada aircon semua ni. Tambah macam ahli panel kita ke saudara Yaakob ke, kereta lagi besar-besar, aircon dah sejuk tu pun kadang-kadang kita, orang kata kalau tak hangat badan, kalau tak hangat secara luaran ni, hati kita hangat. Apa dah mereka ni buat sekatan jalan raya, buat menyusah. Itu sebenarnya kita yang dalam kereta, sedangkan mereka yang berdiri itu bagaimana. Dan mereka ini juga adalah sebahagian daripada rakyat Malaysia. Mereka ini juga sebenarnya mempunyai keluarga. Mereka juga mau untuk hidup dengan tenang. Mereka juga mau waktu rehat bersama keluarga dan sebagainya. Tapi mereka tak dapat. Sebab apa? Terpaksa berkhidmat untuk negara. Sama juga dengan anak-anak kita sampai hari ni harapan ni, anak-anak kita ni hari-hari dia duk tanya kita bila boleh pergi berjalan, bila sekolah buka, bila boleh keluar rumah. Tambah-tambah kita di Pulau Pinang ni, majoriti terutama yang duduk di kawasan pulau ni, majoriti duduk mana? Duduk rumah flat ni, duduk apartmen ke, duduk kondo ke, rumah flat kita nak pergi mana? Saya ambil contoh anak saya sendirilah. Dia pergi dapur, pergi tengok apa kat dapur, lepas tu sat pergi main ruang tamu, masuk bilik, sat ni pergi balik ruang tamu, pergi dapur, macam tu je. Dah dekat 2 tahun. Jadi harapan apa? Harapan yang pertama, kita mahukan kerajaan all out dalam memerangi COVID-19. Itu yang pertama. Yang keduanya masalah ekonomi ni. Yang kita tengok negara kita sekarang ini berdepan dengan kemelut ekonomi yang semakin hari semakin meruncing sebenarnya. COVID telah menyebabkan ramai yang hilang pekerjaan.
COVID telah menyebabkan ramai rakyat kita yang hilang sumber pendapatan. Ramai yang dibuang kerja macam saya katakan tadi. Ramai juga kita kata bila buang kerja ni, kerajaan ataupun ramai yang kata tak apa, buang kerja cuba menega. Bukan semua orang reti menega. Dan nak menega ni pun bukannya mudah. Kadang-kadang bila nak menega, baru nak mula. Sebab nak mula ni kita menega lah kecil-kecilan. Buka gerai lah apa semua ni. Tiba-tiba sekali majlis perbandaran ke majlis bandaraya mai angkut mereka punya barang-barang perniagaan lah apa semua. Ini yang berlaku. Jadi nak kerja, kena buang kerja. Kemudian nak menega, dah kena angkut barang oleh majlis bandaraya, majlis perbandaran dan sebagainya. Dan ini yang sedang berlaku. Ini antara kemelut-kemelut yang tengah berlaku. Dan kalau kita lihat, saya rasa ramai juga kita sendiri pun berpengalaman. Kita pernah jumpa rakan-rakan kita. Saya nak kongsi sikit. Saya pernah jumpa sahabat saya seorang ni, sama-sama dulu belajar di Penang Free School. Lani lepas tu dia jadi air steward Asia. Jadi pramugara. Dulu duk tangkap gambar lah dengan stewardess lah apa semua. Lani dia jadi apa? Lani dia jadi rider Food Panda. Dia tangkap gambar dengan siapa? Dia tangkap gambar saat ni dengan aneh manakah bila dia deliver makanan tu, dia tangkap gambar. Itu dia tunjuk, dia post dalam Facebook dia. Tangkap gambar dengan maknya mana agak contoh. Ini yang berlaku. Daripada seorang pramugara, Lani jadi rider untuk Food Panda. Saya ada satu kes, yang ni menarik. Seorang pramugari. Tadi pramugara, jadi pramugari. Bila dia dibuang kerja, pramugari seorang ni, bila dia dibuang kerja, dia pun dia kata, okeylah pramugari pandai solek. Lah dia pun okeylah buat part time, duk solek orang. Time tu mula-mula boleh berkahwin lagi. Ada banyak majlis berkahwin. Orang ambil lah dia untuk solek. Tiba-tiba bila semakin teruk, majlis perkahwinan tak boleh buat. Dia nak pergi solek siapa? Jadi akhirnya, daripada dia duk buat freelance untuk make up ni semua, dia bertukang pula. Dia buat pula apa dia? Dia menega tepung talam dengan bingkang. Pramugari dulu sikit main sempoi ke? Lah ni menega tepung talam dan bingkang. Minta maaf saya bukan nak hina ke apa. Tapi saya nak tunjuk inilah realitinya. Dulu orang kata depan ni kan golongan kayangan. Duk ada atas kayangan dan awangan. Duk ada kat atas naik flight ni. Lah ni seorang bawa duk hantar makanan dan seorang lagi ni menega kecil-kecilan. Ini yang berlaku pada hari ini. Dan kita ada juga satu kes, baru Jumaat sudah, masa saya pergi solat Jumaat, saya jumpa seorang sahabat, dia merupakan manager. Dia marketing manager untuk sebuah syarikat buku ni. Buku yang besar. Gaji dalam 7-8 ribu sebulan. Dia kata, Pak Di, lah ni aku dah kena buang kerja, Pak Di. Dah 2 bulan aku kena buang kerja. Mereka tak boleh dah. Pasal syarikat buku ni dia tak dapat mengeluarkan buku dah. Siapa nak ni, dia kata. Budak-budak lah ni tak pergi sekolah. Bila tak pergi sekolah, dia tak mau dah pergi beli buku. Jadi akhirnya, syarikat buku ni tak boleh bayar dan rakan saya ni diberhentikan kerja. Dan akhirnya daripada pengurus pemasaran, dia kata, lah ni Pak Di, dulu gaji aku dalam 7 ke 9 ribu, dia kata bergantunglah kepada kalau ada komisen lebih, maka dapat komisen. Yang saya nak ceritakan daripada gaji 7,000 tadi, Lani dia buat apa? Lani dia buat kerja sebagai pencuci kereta. Sehari gaji dia RM30 saja toke itu bayar. Sebab toke itu kata tak boleh. Aku ambil hang ni pun semata-mata kerana aku nak bantu hang ya. Bisnes aku pun teruk. Kita tahu car wash ni pun baru boleh buka, sekali kena tutup, sekali kena boleh buka balik. Jadi car wash ni dia bayar RM30 sehari. Dan setiap kereta yang kawan ni cuci, dia tambah. Dia akan dapat RM1. Makna kata kalau hari tu dia mampu cuci 15 biji, RM30 campur dengan RM15 lagi, dia akan dapatlah bawa pulang take home pay dia untuk hari itu, gaji harian dia dapatlah dalam RM45. Ini sebenarnya keadaan yang tengah berlaku di negara kita. Ramai sebenarnya. Yang mungkin saya kongsi ni hanya 3 kes, tapi sebenarnya yang berlaku ni ramai yang berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Kita tak nafikan kerajaan melalui Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita sebelum ni, adalah banyak kerajaan dia ada skim ada mengeluarkan bantuan-bantuan kepada peniaga-peniaga ni, kononnya untuk membantu peniaga-peniaga kecil ataupun penjajah-penjajah. Maka adalah macam-macam bantuan. Mungkin saya boleh sebut jugalah
yang membantu peniaga dan juga rakyat ni. Contoh dia kita ada bantuan pemulih. Kemudian bantuan khas COVID lah, kita ada BKC. Kemudian kita adalah moratorium ni. Yang tu pun jenuh bergaduh mai adalah moratorium. Kita pun rasa lega 6 bulan tak payah bayar, lepas tu kita kena bayar pula berkandang-kandang. Yang ni yang berlaku. Kemudian adalah air sinar, air citranya, kemudian bantuan prihatin rakyat. Kita ada banyak bantuan ni. Kemudian kerajaan negeri pun dia ada juga 2-3 bantuan lagi. Tapi saya nak respon sikit Saudara Azdi. Ya. Maaf saya mencelah lah. Tadi Saudara Azdi ada sebut tentang bantuan-bantuan yang kerajaan telah berikan. Apakah cukup bantuan-bantuan ini ataupun perlu kerajaan tambahkan lagi ataupun do something? Okay, yang ni memang saya nak cerita. Yang saya sebut bantuan-bantuan tadi dia memang mukadimah dia. Isi dia ni, orang kata tadi ibarat bola tu saya lambung, ni saya baru nak smash. Okey, cerita dia macam ni. Kerajaan bagi bantuan, tapi bagi saya bantuan-bantuan ni hanyalah secara one off yang pertama. Yang keduanya, rakyat pada hari ni kita tak mau, kalau boleh kita nak kerajaan ni dia bagi kita pancing ataupun jala. Tak nak bagi ikan. Kita tak mau kerajaan duk buat sumbangan ikan macam kita duk ada selama ni. Bantuan makanan ke apa, dia bagilah sebungkus punya satu beg tu makanan dalam RM50. Standard, gula, tepung, hari-hari kita nak makan tepung. Tepung, minyak masak, beras. Kan? Okey, balik kepada tadi. Yang saya cuba nak sampaikan dekat sini, kita bukan nak kerajaan ni bagi kita bantuan ikan, tapi kita nak dia bagi bantuan berbentuk jala atau pancing tadi. Apa maksud saya? Maksud saya dekat sini, selama ni kita dapat bantuan secara one off, secara okeylah kita dapat RM500 kerajaan bagi. RM500 boleh tahan berapa kali? Berapa lama? Berapa minggu kita boleh tahan? Tapi kalaulah kita dapat satu bentuk bantuan yang macam saya kata tadi, analogi dia tu, kita tak mau ikan tadi, kita mau jala. Supaya apa? Supaya kita boleh berterusan dalam orang kata meneruskan kelangsungan hidup. Jadi dekat sini sebenarnya saya tengok 2-3 perkara. Hikmah dia sebenarnya terhadap apa yang berlaku. Macam saya cerita tadi, seorang pramugara lah ni jadi rider food panda lah apa. Yang saya nak bawa sebenarnya dekat sini, saya nak menunjukkan bahawa bila mana negara kita dilanda COVID, bila mana semua kita diuji dengan COVID ni sebenarnya, rakyat Malaysia telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia ini bukan pemalas. Rakyat Malaysia telah buktikan bahawa rakyat Malaysia ni sanggup melakukan apa jua pekerjaan. Dan dekat sini sebenarnya, kita tengok negara kita hari ini, ramai pendatang-pendatang asing, sama ada dengan berizin ataupun tanpa izin ni, dah sampai waktunya. Kita harap sangat kerajaan untuk melihat kembali, kalau boleh kita hantarlah mereka ni, sebahagian besar ni kita boleh hantar pulang dah. Sebab apa? Sebab rakyat negara kita insya-Allah boleh buat sendiri kerja-kerja yang ada ni. Satu lagi saya nak highlight dekat sini, berkaitan dengan agensi pengambilan pekerjaan. Yang ni ramai tak pernah sentuh, ramai tak pernah tengok sebenarnya. Agensi pengambilan pekerja ni kadang-kadang, contoh kita nak kerja kilang. Jadi kalau kita pergi minta kerja kilang lah ni, susah kadang-kadang nak dapat. Sebab apa? Sebab kilang akan ambil pekerja melalui agensi pencari kerja ni. Kita ada Kelly ke apa ke, ada kan agensi pengambilan pekerja ni. Jadi bila buat macam tu, peluang untuk rakyat ni, mereka memilih. Bila agensi ni, bila satu orang ni dia minta kerja melalui agensi, katakanlah dia dapat kerja, gaji dia mungkin 2,000, agensi akan potong selama berapa bulan ke, dia akan potong lah. Mungkin daripada 2,000 tu dia potong 1,000 atau dia potong 600, kita dapat 1,400 je. Dan nampak mereka akan buat benda-benda yang macam ni. Jadi kalau boleh, saya ingin sarankan juga kepada kerajaan, dah sampai masa dia untuk membantu rakyat yang tak ada kerja ni. Yang pertama tadi saya kata dah sampai masa untuk kita, yang pendatang-pendatang warga-warga luar ni, untuk kita hantar kembali ke negara asal mereka. Dan yang kedua ni, kalau boleh dah sampai masa kerajaan untuk tubuhkan mungkin satu sekretariat ke, ataupun melalui Jabatan Tenaga Kerja ke sebagai contoh, untuk kita wujudkan satu sekretariat ni di mana siapa saja yang tak ada kerja ni, okey, daftar dekat sekretariat tu atau daftar di
Jabatan Tenaga Kerja, dan Jabatan Tenaga Kerja ni satu-satunya jabatan yang kerajaan kena iktiraf untuk jabatan ni buat kerja apa? Dia tengok kawan ni dah register, latar belakang kawan ni macam ni, okey, dia akan tolak ke kilang tu, ke tempat kerja ni, syarikat tu, syarikat ni. Dan kita tak perlu lagi sebenarnya agensi mencari pekerjaan ni. Sebab agensi-agensi ni juga kadang-kadang mereka lebih utamakan kepada orang luar daripada rakyat Malaysia. Jadi yang ni dari sudut ekonomi. Tadi saya dah cakap dah, yang pertama harapan kita bab COVID tadi. Yang keduanya kita harapkan kerajaan bantu pulihkan ekonomi sesegera mungkin. Carilah, buatlah apa saja plan, apa saja perancangan, asalkan kita tak mau rakyat semakin hari semakin terdesak. Yang tu yang berlaku kes bunuh diri, penceraian, kemudiannya kes penderaan. Sebab rakyat stres. Dah tak boleh keluar rumah, duit pun tak ada. Nak pergi kerja tak ada. Lepas tu bank duk telefon ni. Yang tu sampai ke tahap yang setengah pinjam alung dan sebagainya. Sampai bila rakyat nak berada dalam keadaan yang macam ni? Dan yang terakhir, yang saya nak sentuh satu lagi, harapan dari sudut pendidikan ni. Kalau kita tengok anak-anak kita lah ni, tahun sudah, mereka sempat bersekolah bulan 1, bulan 2. Kemudiannya, mereka tak bersekolah dah sampai ke bulan 9 ke. Lepas tu pergi sekolah 3-4 Jumaat, lepas tu tak pergi balik sampai hujung tahun. Belajar PDPR. PDPR ni semua janganlah. Kita yang tua-tua ni pun, kalau kita disuruh belajar cara PDPR ni, yakin dan percayalah memang tak boleh. Anak-anak kita tahu tahap dan kemampuan mereka. Kadang-kadang duk belajar face to face ni, hari-hari duk menghadap cikgu, bukan 14 kali cikgu duk ulang benda yang sama. Tak reti-reti juga, kena hantar pergi tuition. Pergi tuition, cikgu tuition pula ulang lagi 14 kali. Tak reti-reti juga. Balik mas kita tanya, kita pula tolong ulang lagi. Sampai ke tahap macam tu. Yalah, mungkin kalau pelajar cemerlang tu tak perlu macam tu. Tapi saya cakap secara generalnya, face to face pun tak boleh, apatah lagi melalui PDPR ni. Dan kadang-kadang PDPR ni saya sembang dengan cikgu-cikgu, 2-3 cikgu dia kata kadang-kadang kalaulah satu kelas tu 30 orang, yang masuk ni kadang-kadang adalah 8 orang, 7 orang. Jadi yang 20 orang lebih ni apa jadi? Wallahu alam. Ini yang berlaku. Mak bapak setengahnya terpaksa pergi kerja, ataupun tak semua mak bapak mampu untuk ni line internet ni semua macam kita buat live macam ni. Sekurang-kurangnya data makan ni senang-senang lah, 2-3 gig. Dan benda ni realiti. Dan tak semua keluarga mampu. Dan juga tak semua pelajar ni mampu untuk absorb apa yang diajar melalui PDPR ni. Dan satu lagi juga, bila buat PDPR ni, cikgu-cikgu ni pula, mereka kira duk kalut ni, duk prepare slide. Kadang-kadang berjam, 2-3 hari ni duk prepare slide. Ada masa PDPR ni patayang slide tu. Lepas tu mereka pulun buat slide lagi. Jadi cikgu pun sebenarnya tak boleh fokus dalam mengajar. Banyak masa cikgu dibazirkan dengan duk buat slide dan sebagainya ni. Yang ni antara perkara-perkara yang kita kena tengok. Dan saya nak sentuh di sinilah ni. Bila berlakunya COVID, pertama anak-anak kita lah ni, pelajaran mereka dah semakin teruk, semakin merosot. Anak saya seorang berusia 6 tahun. Maknanya tahun sudah dia pergi tadika, tahun ni pergi tadika, sepatutnya tahun depan akan masuk darjah 1. Kalau saya nak bandingkan dengan abang atau kakak dia sebelum ni, waktu ni masa berusia 6 tahun ni dah boleh dah bacaan-bacaan basic dalam solat ke, ataupun boleh dah membaca dan sebagainya. Tapi anak saya hari ni, dia tak boleh lagi menguasai basic ni. Sebab apa? Tak pergi sekolah. Duduk rumah, mak ajak tak sama. Abang nak ajak, kakak nak ajak. Bolehlah ajak 2 minit, lepas tu bergaduh, nangis. Itu realiti dia. Jadi yang pertama saya nak kata, untuk tempoh 2 tahun ni, anak kita dari sudut pelajaran out. Yang kedua, benda yang penting ni, dari sudut kerohanian. Berapa lama dah anak-anak kita tak pergi ke sekolah agama, tak pergi mengaji dan tak pergi semayang. Anak-anak remaja kita yang sepatutnya waktu ni kita didik mereka, kita ajak mereka untuk pergi solat berjamaah di masjid, semayang Jumaat lah apa semua. Anak saya sendiri masuk mula-mula dulu tahun lepas bila kita kena PKP yang mula sekali, minggu pertama, minggu kedua dia rasa gelisah bila tak dapat pergi semayang Jumaat. Minggu ketiga pun sama. Lepas tu minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun silih berganti, habis dah. Dia tak rasa bersalah dah. Dia tak ada apa dah. Dan benda ni merupakan satu benda yang sangat penting kita kena tengok balik ni. Sampai bila kita nak biarkan anak kita dalam keadaan macam ni. Masjid lagi ni kita tahu 17 tahun dan ke atas ke apa, setengah masjid 15 tahun ke atas baru boleh pergi.
Jadi yang budak-budak ni kemudiannya dia nak kena vaksin baru boleh pergi, anak kita nak tunggu vaksin memang takkan dapat vaksin. Jadi tadi yang pertama saya ulang balik, pelajaran out, yang kedua disebut kerohanian pun out. Dan yang ketiga ni di sudut fizikal pun out juga. Fizikal macam mana? Dulu tiap-tiap hari balik sekolah, dekat sekolah daripada co-curriculum, depa main dekat sekolah lah apa. Bila petang pula depa main pula dekat padang, dekat kawasan rumah, depa berlari, main bola dan sebagainya. Lah ni apa depa tak buat? Kerja duduk dekat rumah, tanya mak apa, hari ni masak apa? Depa telan. Lepas tu main game. Baik. Yang tu sebenarnya. Lagu macam so aku stop dah. Tak apa. Jadi dia kayuh boleh. Saya ulang dia kayuh boleh tahan. Yang pertamanya kita harapkan kerajaan membantu dalam mengurangkan COVID tadi. Yang keduanya di sudut ekonomi dan yang ketiganya pendidikan anak-anak kita. Cukuplah 3 harapan. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Di. Pak Di Mekayuh pun boleh tahan juga No, dahsyat. So ahli-ahli panel yang saya panggil malam ni bukan calang-calang orang sebenarnya tuan-tuan. Jadi itu harapan maknanya ekonomi, pandemik, ekonomi dan pendidikan. Jadi ini tiga base yang saudara Pak Di telah kupaskan tentang apakah sebenarnya harapan. Jadi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan barisan kabinetnya untuk menyelesaikan perkara yang rakyat nak ni. Jadi malam ni kita bicara soal rakyat je. Kita tak ada cakap pasal isu politik, kita tak ada cakap tentang isu mana-mana pihak betul atau tidak. Jadi kita bercakap sebab untuk rakan-rakan pada malam ini kita ada wakil daripada beberapa kementerian yang melihat live kita pada malam ini, yang insya-Allah suara daripada Pekida ini akan naik ke atas. Mungkin merupakan salah satu medium yang telah pun kita sediakan agar maklumat-maklumat pendekatan-pendekatan ini yang akan kita gunakan untuk sampaikan kepada pihak atasan. Baik, Cikgu Syam. Bagaimana pula dengan Cikgu Syam? Jadi Cikgu Syam pun saya rasa ada harapannya. Jadi apa yang kita harapkan daripada kerajaan Malaysia Baru? Tadi saya dah dengar daripada Pak Di. Jadi sekarang ni mungkin Cikgu Syam ada lagi harapan-harapan yang Cikgu Syam merasakan bahawa perlunya kerajaan mengenal pasti, ditambahkan pula saya difahamkan pada hujung tahun ini dalam sidang parlimen akan datang akan dibentangkan rancangan Malaysia ke-12. Maknanya perancangan negara, satu peruntukan khas negara yang akan dibentangkan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan saya rasa bajet yang akan dibentangkan bukan saja bajet 2022, bajet bagi rancangan Malaysia ke-12 untuk perancangan membina semula negara dari segi yang Pak Di katakan tadi tu, dari segi pandemiknya, dari segi ekonominya dan dari segi pendidikannya. Jadi bagaimana Cikgu Syam melihat apa sebenarnya lagi yang perlunya kerajaan ditekankan kepada pemulihan negara kita ini? Silakan Cikgu Syam. Terima kasih Yaakob di atas soalan tersebut. Bila saya tengok Pak Adi cakap tadi, memang dari satu sudut ni memang poin-poin saya tu semua dia dah ulang. Jadi saya tak tahu nak dia dah kayuh semua dah tadi. Saya tengok dia semua dia dah kayuh dah. Jadi sebenarnya apa yang Pak Adi cakap tu, itu adalah hakikat sebenarnya dari segi kita kata ia sebagai pasak, sebagai tunjang terhadap harapan rakyat yang ada pada hari ini, dah diulas panjang lebar oleh Pak Adi sebentar tadi. Saya bersetujulah. Sebab apa? Sebab asalnya yang tu, dan tak lari ke mana dari sudut pendidikannya. Saya juga ada anak dan saya ingat ramai lagi yang mendengar kita punya perbahasan ni juga. Saya rasa semua akan bersetuju. Isteri saya juga seorang guru. Saya tahu apa yang berlaku hari ini dalam sudut dalam sistem PDPR yang telah diamalkan hampir 2 tahun. Mungkin Cikgu Syah boleh ulas sikit apa dekat PDPR ni, sistem pendidikan negara ni apa nak jadi ni? Ada yang kata bulan 10 kita nak buka sekolah. Jadi Cikgu Syam tolong komen sikit, bulan 10 ni macam mana? Apakah anak-anak kita dah ready pergi ke sekolah ataupun tidak? Ataupun bagaimana cadangan Cikgu Syam perlu ke pihak kementerian adakan satu modus operandi ataupun kaedah yang lain untuk memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan dalam pendidikan? Silakan. Macam inilah Yaakob. Saya sebagai salah seorang pemimpin di peringkat akar umbi, saya turun ke peringkat lapangan, mendengar input, mendengar suara hati yang sebenarnya. Saya lihat dari satu sudut, khususnya saya berada di kawasan luar bandar yang rata-ratanya warisnya adalah berlatar belakangkan bekerja kelang ataupun gaji sederhana dan ke bawah. Dan saya lihat kebanyakan daripada mereka tidak bersedia lah untuk menghadapi suasana bersemuka
dengan keadaan khususnya COVID hari ini yang kita rasa cukup getir, khususnya di kawasan kita, bukan kata di luar, tetapi kita tengok di negeri Pulau Pinang sendiri cukup menakutkan, khususnya di kawasan saya di daerah Seberang Perai Selatan, yang hampir setiap hari saya akan mendengar dan juga mendapat laporan tentang kematian mereka daripada COVID-19 ini. Jadi saya lihat apa yang diperkatakan oleh Pak Adi tadi, saya lihat kerajaan perlu mencari satu jalan penyelesaian. Apakah kaedah yang terbaik? Khususnya pada pandangan saya sebagai seorang pemimpin akar umbi ini, dalam keadaan hari ini, mungkin dengan kaedah kita mempercepatkan vaksinasi terhadap pelajar-pelajar sekolah. Sebab kalau kita nak bergantung harap kepada PDPR ni, saya tak nampak dari segi objektif apa yang disebut tadi tentang kerohaniannya terhadap mentalnya, fizikalnya, jasmaninya agak jauh berbanding dengan sistem pendidikan bersemuka. Isunya sampai bila kalau perkara ini kita tak boleh rungkaikan. Jadi dalam keadaan hari ini memang kebanyakan waris tak bersetuju dalam keadaan kita nak bersemuka di sekolah. Kerana apa? Kerana persiapan terhadap anak-anak pada hari ini tak cukup bersedia. Kita bimbang. Mungkin hari ini kita confident dengan anak-anak dari satu sudut, tapi yakinkah dengan yang pergi kerja di Kelang, sangkut di Kelang, balik bawa virus kena anak-anak dan sangkut di kelas dan sebagainya. Jadi bagi saya peribadi, saya cakap di sini sebagai seorang pemimpin kecil hari ini, walaupun menteri dah cuba nak mengumumkan sekolah dibuka pada bulan Oktober, saya harap dapat dikaji semula dengan sebaiknya berdasarkan kepada alas atau lapiknya, biarlah ada persediaan yang cukup hebat. Khususnya pelajar-pelajar telah mungkin mencapai beberapa ratus diberi vaksinasi terhadap mereka-mereka ini untuk berhadapan dengan suasana bersemuka. Ini perlu dipercepatkan. Kerana sampai bila kita nak tunggu anak-anak pelajar kita ataupun anak-anak kita akan terus dalam keadaan sesi PDPR. Saya setuju Pak Adi. Saya sendiri melihat bagaimana hari ini isteri saya sebagai seorang guru, kadang-kadang pun kita faham tension. Nak kena sedia bahan, dia orang pun nak kena buat report, tetapi lebih baik hari ini bersemuka. Kadang-kadang kita lihat buat kelas, bila sistem kelas dalam Google Meet yang hadir daripada 38 orang, ini baru kita tengok. Kalau sekolah rendah ni dia takut sikit lah, tapi yang sekolah menengah ni kita tengok macam mana keadaan persiapan mereka untuk menghadapi SPM dan juga STPM. Itu dari sudut pendidikan. Jadi saya berharaplah, harapan saya dan juga saya harapan di peringkat akar umbi hari ini, buatlah persediaan sehabis baik terhadap anak-anak pelajar kita yang akan masuk bersemuka. Antaranya ialah kita buat persediaan vaksinasi terhadap pelajar-pelajar untuk menghadapi keadaan bersemuka. Saya nak sentuh sikit dan saya nak tambah sikit lah saudara Yaakob terhadap harapan rakyat Malaysia bahawa hari ini. Bila saya ke kedai, ke market dan sebagainya, bila kita sembang-sembang dengan di peringkat akar umbi ini, kebanyakannya berharap supaya kerajaan keluarga Malaysia ini di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini menjadi sebuah kerajaan yang bagi saya lebih baik daripada kerajaan PH sebelum ini, dan juga dapat mengimbangi dan lebih baik daripada apa yang ada daripada kerajaan Perikatan Nasional. Khususnya seperti yang kita sedia maklum yang Pak Adi sebut tadi, ialah dari sudut pengurusan pandemik COVID-19 ini. Dan hari ini saya sebagai salah seorang pemimpin yang terlibat, kadang-kadang saya menguruskan program-program kebajikan, saya dapat panggilan telefon, ada yang terputus bekalan, ada yang kadang-kadang minta tolong, cikgu minta tolong ni bagaimana nak menguruskan kematian COVID-19. Kadang-kadang berjam-jam mayat jenazah nak dibawa balik, nak dikebumikan, nak diuruskan. Jadi hal-hal tersebut, itulah harapan yang kita harap dari segi pengurusan COVID-19 ni. Kita harap di bawah Menteri baru, Saudara Khairi Jamaluddin, mungkin akan ada orang kata penambahbaikan terhadap apa yang berlaku dalam suasana yang ada pada hari ini. Saya lihat juga dari segi kebajikan rakyat, saya nampak, saya tak pastilah saya bersetuju atau tidak bersetuju, tapi apabila saya terlibat bergelumang dengan mereka-mereka yang memerlukan bantuan kebajikan, saya rasa di bawah Kementerian Kebajikan hari ini memerlukan satu kajian semula. Bila kita lihat dalam proses-proses ataupun prosedur-prosedur kebajikan masih lagi berada di tampuk yang lama.
Kadang-kadang mungkin satu masa orang dulu susah, dia punya step dia takat ni. Tapi hari ni bila kita duduk dalam keadaan pandemik COVID ni, kita tak boleh kata orang ni ada kereta macam ni, orang ni semua kita tak boleh bagi. Ada dulu semua orang dengar, saya ingat Pak Yaakob pun setuju, Pak Adi pun setuju. Dulu kalau buat penilaian tengok ada SO tak boleh dapat bantuan. Betul? Ini antara mentaliti yang ada bila sebut tentang kebajikan dan sebagainya. Jadi saya harap antara perkara yang boleh ditekankan, antara harapan kita ialah penambahbaikan terhadap prosedur bantuan kebajikan kepada mereka yang memerlukan. Sebab itulah hari ini kalau kita lihat dengan keadaan bila saya turun ke peringkat akar undi, hari-hari saya menyampaikan bantuan kepada mereka yang terkesan dan sebagainya. Seperti mana Pak Adi cakap tadi, kita lihat ramai yang saya bagi bantuan terhadap peniaga-peniaga yang terkesan. Khususnya hari ini peniaga pasar malam yang sememangnya bergantung harap kepada pasar malam. Itulah orang kata dia punya sumber rezeki, tapi hari ini bila pasar malam tak dibenarkan, jadi mereka terpaksalah menggunakan kaedah-kaedah lain, buat juga berniaga di waktu pagi ataupun di waktu petang dan sebagainya untuk meneruskan kehidupan. Jadi saya haraplah supaya hari ini di peringkat, alhamdulillah hari ini kita di bawah Kementerian Keusahawanan, kita dapat Tan Sri Noor, orang yang saya rasa menyelami denyut nadi ini akan dapat orang kata apa, melihat sudut ini bagi terus membantu peniaga-peniaga yang mengharapkan sepenuhnya pendapatan mereka daripada perniagaan. Begitu juga saya lihat hari ini khususnya ada yang saya pergi bagi bantuan, aku Pak Adi, saya kesian, saya tengok kadang-kadang yang kerja, orang panggil apa, kerja makan trip ni, ikut trip, khususnya pemandu lori dan sebagainya, yang tak nak trip, yang memang kadang-kadang bagi tahu kat saya, cikgu, saya ada anak OKU, dulu memang saya tak dapat saya tak perlu bantuan kerajaan ni sebab gaji saya berdasarkan kepada trip kerja saya boleh dapat 4,000, 5,000 nak beli susu, nak beli pamper dan sebagainya. Tapi hari ni bila dah tak ada trip, gaji nak dapat 1,500, 600 pun susah, mengalir air mata. Sebab itulah saya berbalik kepada asas yang saya cakap tadi, ialah bagaimana penambahbaikan terhadap prosedur-prosedur kebajikan ni perlu diberi perhatian dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Dan saya juga nak sentuh harapan rakyat. Yang ni suka atau tak suka kita kena sebut, ialah tentang kestabilan politik. Dalam keadaan suasana pandemik hari ini, kita menyerulah kepada semua, tak kira lah sama ada kerajaan ataupun pembangkang, ketepikanlah. Dulu masa Tan Sri Muhyiddin kita macam ni, bersilat macam ni. Lah akhirnya hari ni kita dah putuskan dapat Perdana Menteri baru, dan hari ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong pun berkali-kali bertitah supaya hari ini kita berganding bahu, kita bersama, maka kestabilan politik ini juga menjadi kunci utama, menjadi nadi, menjadi teras terhadap apa yang berlaku kepada keadaan negara kita hari ini. Kurangkanlah berpolitik, kita berpautlah kepada asas yang utama. Ingatlah bahawa hari ini perjuangan kita sebagai orang ahli politik yang kita jadi ahli parlimen dan sebagainya, pandang-pandanglah, tengoklah air mata rakyat pada hari ini. Lihatlah, ketepikan sebentar apa yang berlaku pada hari ini, keegoan dan sebagainya. Kita selesaikan dulu masalah pandemik COVID-19 ini. Selesai 8 bulan, 10 bulan, kita bubar parlimen dan kita buatlah PRU yang ke-15, menentukan sebuah kerajaan yang benar-benar mantap. InsyaAllah. Okay. Itu harapan yang dapat saya perincikan. Saya nak respon sikit Cikgu Syam punya ni ya. Mungkin saya nak share satu maklumat ni, mungkin tuan-tuan boleh tengok sikit kat sini ya. Saya share screen tau. Saya tak tahu apa nak jadi kat keluar ni. Saya share screen. Okay, so saya share screen ni. Okay, tuan-tuan boleh nampak Cikgu Syam boleh nampak benda ni? Ya. Nampak tak? Nampak. Okay, ini data daripada Kementerian Kesihatan yang menyatakan hari ini kes kita adalah 20,396 kes. Mungkin saya boleh besarkan sikit. Okay. So, kes kita pada hari ini adalah 20,396 kes baru. Daripada 20,396 kes baru ini, jadi 98.4% bersamaan dengan 20,074 kes adalah kategori daripada tahap 1 dan tahap 2. Jadi ini bermakna
Betul. Every day ni kita ada kes. Jadi kes kita ni akan semakin hari semakin meningkat sebab seperti mana YBKJ kata kita kena ready, we have to be ready to live with COVID. Jadi maknanya sesiapa yang dijangkiti COVID, jadi mereka ini mungkin kemungkinan kebarangkalian besar mereka ini hanya akan terpalit kepada tahap 1 dan tahap 2, kecuali mereka yang berpenyakit, mereka yang mungkin warga emas, mungkin yang kurang imun badan mereka, ataupun mereka yang tidak menerima vaksin, yang berkemungkinan besar untuk mendapat tahap 3, 4 dan 5. Jadi yang kematian yang kita dah bincangkan seperti tadi yang Pak Di sebut tadi, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5, mungkin hari-hari akan bertambah kematian. Seperti mana yang dimaklumkan di negeri Selangor dalam sidang Dewan Undangan Negeri Selangor baru-baru ini, mereka menyatakan, Yang Berhormat Menteri Besar menyatakan bahawa kes di Selangor, kes kematian telah turun kerana di katil hampir 800 ataupun 800 ke 80% ke 800 katil telah dikurangkan kepada 500 lebih saja. Jadi maknanya ICU telah pun dikurangkan seperti mana perancangan pihak kerajaan. Jadi ini sebenarnya berlaku hasil daripada sistem program pemvaksinan yang berkesan. Minta komen kepada Cikgu Syam, apakah ini penanda aras kepada kejayaan kerajaan ataupun pembukaan pihak sekolah, pembukaan sekolah dan juga kluster-kluster ekonomi kepada rakyat. Mungkin Cikgu Syam boleh respon sikit? Saya baru dapat maklumat ni tadi. Kok ni pandangan saya lah kan. Saya nampak antara salah satu indikator ataupun peranan vaksin ni cukup penting lah. Dan kita lihat sendiri bagaimana, saya tak nafikan bahawa hari ini dari satu sudut apabila data dan juga angka yang telah dikeluarkan bahawa mereka yang terkena jangkitan virus COVID yang terdiri daripada kita yang dah ambil second dose ni adalah di tahap 1 atau di tahap 2. Tetapi hari ini isunya hari ini saya lihat dari segi keberkesanan dari sudut keseluruhannya, Saudara Yaakob lah. Hari ini kadang-kadang saya harap data yang diberikan ni adalah data yang selari dan juga selaras lah dengan apa yang dibentangkan. Sebab kadang-kadang di peringkat saya, bila saya melihat di peringkat akar umbi yang ni kadang-kadang menakutkan. Bila kita melihat kematian-kematian COVID ni, dulu bila berlakunya positif COVID ni kita tak bimbang. Orang takut positif COVID, it's okay, kena kuarantin apa semua habis. Tapi hari ni yang saya rasa bimbang, saya takut hari ni apabila kita lihat kematian tu dah jadi macam satu benda biasa. Sorry to say, hari ni saja di kampung, di kawasan saya, berdekatan hari ni sudah ada 3 atau 4 kematian daripada kes COVID ini. Jadi kita harap kemungkinan juga kadang-kadang kita sembang mungkin yang kematian tu mungkin di satu dos, baru ambil satu dos, bukan yang dos yang kedua tak cukup dos, ataupun yang ada yang masih lagi belum buat suntikan dan sebagainya. Dan saya lihat kebanyakannya daripada orang tua yang ada penyakit kencing manis dan sebagainya. Tapi macam mana pun dari segi data tu kita bersetujulah. Kita harap dengan vaksin ni akan dapat salah satu pendinding lah untuk menghadang supaya COVID ini kita terjebak kepada stage yang lebih tinggi. Sebab tu bila berbalik kepada sekolah tadi, harapan kita dan kita nak kita pastikan betul-betul sebelum sekolah dilaksanakan sepenuhnya, pastikan vaksinasi terhadap para pelajar ni dapat diuruskan peratusnya setinggi yang mungkin untuk benteng kepada anak-anak pelajar kita. Itu sajalah pandangan. Mungkin Pak Di boleh tambah kot terhadap data yang diberikan. Pak Di ada banyak soalan lagi. Kita tanya Pak Di soalan-soalan lain insya-Allah. Pak Di kalau start kayuh ni kita pening lagi. Terima kasih Cikgu Syam. Sebab Cikgu Syam ini pemimpin masyarakat. Jadi pandangan beliau adalah pandangan yang dia lihat di ground zero ataupun di kawasan. Bagaimana beliau menguruskan rakyat di kawasan. Saya difahamkan bahawa ni di Bawang Tebal pun banjir, betul? Ya, Cikgu Syam. Jadi menguruskan pandemik dan menguruskan bencana ini bersama-sama ini kerja keras di pimpinan. Syabas kepada Cikgu Syam lah. Ada juga rakan-rakan di peringkat kawasan. Baik, Saudara Pak Di, Saudara Azli ya. Anda seorang jurutera, Anda seorang profesional yang berkhidmat di sektor korporat. Okey. Jadi
pada masa yang sama anda juga terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan. Jadi pada pandangan saudara, apakah pendekatan yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan bagi memulihkan? Tadi kita cakap problem. Hari ini permulaan tadi kita banyak cakap pasal problem. Problem sana, problem sini. Saudara Azli pun kupas panjang. Cikgu Syam pun kupas pun boleh tahan juga panjang tadi. Jadi everybody are talking about problem. Kita cakap tentang problem. Jadi bagaimana perkara ataupun modus operandi yang kerajaan perlu lakukan, okey, untuk kita menangani, membantu memulihkan ekonomi, sebab anda di bidang korporat, okey. Jadi mungkin anda boleh kita share dengan rakan-rakan sekali. Now we are talking about solution. Kita nak cakap sebab rakyat ni tuan-tuan, kalau kita nak cakap tentang everybody punya pandangan ni semua, kita tak boleh satisfy everybody. Okey? We cannot please everybody. Tapi sekarang ini kita bercakap tentang peranan kita sebagai NGO, pimpinan masyarakat, pimpinan NGO, pimpinan keluarga, pimpinan di peringkat kawasan. Jadi, now we are talking about solution. Silakan, Saudara Azli. Okey, terima kasih Saudara Yaakob. Saudara Yaakob perkenalkan saya sebagai jurutera, kemudian kerja di faktor korporat. Jadi saya pun nak cakap macam orang korporat sikit lah. Jadi kalau engineer ni selalunya dia berdasarkan kepada statistik lah. Kan, dia tak boleh goreng-goreng. Jadi okey, Saudara Yaakob, saja saya nak kongsi sikit. Yang ni adalah apa yang dilaporkan di dalam The Straits Times, Singapura sebenarnya. Dia kata apa? Sejak tahun 2020, prestasi ekonomi Malaysia semakin hari semakin jatuh. Terutamanya dia kata apa? Nak tunjuk kata indikator ekonomi kita jatuh ni, dia merujuk kepada apa? Aliran masuk pelaburan asing. Aliran masuk pelaburan asing. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia panggil Foreign Direct Investment. Ataupun singkatan dia FDI lah. Foreign Direct Investment ni. Jadi benda ni juga sebenarnya dinyatakan oleh siapa? Oleh pengarah Asia Group, iaitu Peter Mumford. Peter Mumford ni sebenarnya dia seorang yang kerja dia akan pergi ke company-company yang besar-besar ni, dia akan menasihati company-company ni. Dia lebih kepada macam konsultan lah. Macam mana nak company tu nak bergerak dan sebagainya. Jadi menurut laporan daripada The Straits Times ni, dia kata kita punya prestasi ekonomi meredum yang merujuk kepada FDI. Apa dia? Saya nak kongsi sikit. Kalau ikut aliran FDI ke Malaysia, bagi tahun 2020 ni jatuh sehingga 68%. Saya ulang, jatuh sehingga 68% kita punya FDI ni. Maknanya dia kurang dah. Kalau dulu katakan yang masuknya 100 company, lah ni dia jatuh 68, maknanya tahun ni dia masuk cuma 32 company saja yang invest ke Malaysia. Lebih kurang macam itulah, kita nak permudahkan. Jadi kalau kita tengok kejatuhan negara-negara lain, Singapura semua terpalit. Bila mana my COVID ni memang semua jatuh. Tapi Singapura jatuh 37, Malaysia tadi 68, Singapura jatuh 37. Indonesia yang kita kata teruk ni pun jatuh 24 saja. Vietnam jatuh 10. Filipina hebat, naik 29. FDI dia naik 29%. Yang ni saja saya nak kongsikan keadaan yang dikatakan ekonomi negara kita ni. Kemudiannya kita tengok pula kilang yang ni saya rasa saya ambil even dalam Facebook Datuk Seri Najib pun dia ada highlight benda ni, penutupan ibu pejabat Asia Pacific untuk syarikat Hyundai ni di Malaysia. Jadi dulu ibu pejabat dia kat Malaysia, lah ni dia pindah pergi mana? Dia pindah pergi Indonesia. Yang ni realiti dia. Suka atau tak suka, kita kena terima hakikat, inilah keadaan ekonomi negara. Kita tak payah pergi Malaysia, kita tengok di Pulau Pinang ya. Mungkin Cikgu Syam sendiri pun mungkin tahu benda ni. Terutamanya yang duduk di seberang ni, kita tahu dah penutupan kilang, contohnya kilang Panasonic ke, kilang Sony. Kita kop dekat Sungai Pinang pun, kilang Pen April ni, sebuah kilang yang lama juga, kilang ni pun hebat saya juga. Pun ditutup dan banyak lagi lah kalau kita nak sebut tentang penutupan kilang. Ini realiti dia. Jadi ini realiti prestasi ataupun kedudukan tahap ekonomi negara kita. Walaupun agak perit untuk pahit untuk kita telan, tapi kita kena terima hakikat, kita kena terima benda ni. Inilah keadaan dia, yang mana keadaan ekonomi kita lah ni berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Saya bekerja di port, kita boleh tengok sebenarnya
Apa-apa jadi sikit ya, pelabuhan ni antara indikator yang sangat baik lah. Maknanya kita boleh tengok kadar orang kata transshipment dia tu, ataupun dalam arti kata yang mudah, kontainer yang masuk berapa banyak, kontainer yang keluar berapa banyak. Daripada situ kita boleh tahu dah keadaan ekonomi macam mana. Baik. Saya nak bawa benda ni semua sebab saya nak tunjukkan bahawa keadaan negara kita lah ni sebenarnya berada dalam keadaan yang teruk ni disebabkan oleh dua faktor. Pasal apa ekonomi kita teruk? Ekonomi kita teruk disebabkan oleh dua faktor ini yang kita tak dapat sangkaikan. Yang pertamanya, ketidakstabilan politik. Bila mana politik tak stabil, bila mana berlaku perebutan kuasa, benda ini sebenarnya akan bagi impak yang sangat besar sebenarnya terhadap FDI negara. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya, kita terpaksa terima hakikat juga, selain daripada ketidakstabilan politik ni, punca kemuliaan ekonomi negara juga adalah disebabkan oleh kegagalan kerajaan menguruskan pandemik. Kita nampak benda ni. Tadi saya nak kait balik yang saudara Yaakob kata tadi. Ya. Berdasarkan statistik tadi ya, daripada 23,000 kes ke apa ke, 20,000 kes tu tahap 1 dan 2 kan. Betul, kita tengok 98% tadi yang saudara Yaakob tunjuk, 98% sebenarnya kes-kes COVID harian ini adalah kes-kes yang tahap 1 dan tahap 2. Betul, kita tak nafikan. Sebab apa macam tu? Sebab kejayaan, kita kata, kita claim kejayaan program vaksinasi kita. Itu betul. Tetapi realiti dia, walaupun kita berjaya dalam apa orang kata yang kena ni tak teruk, cuma banyak kes, majoriti 98.4% tadi adalah kategori 1 dan 2, tetapi benda ni 20,000 tadi ni dicatat sebagai kes harian Malaysia. Okey, 20,000 tadi tetap dicatat sebagai kes COVID yang direkodkan di Malaysia. Dan benda ni accumulate, benda ni akan bertambah dan hari ni kes dia adalah 1.8 juta. Lebih 1.8 juta lebih. Dan benda ni bila negara-negara luar, depa tak tanya tau. Negara luar ni depa tak tanya yang hampa bagi statistik 1.8 juta tadi, yang ni tahap berapa? Tahap 1, tahap 2 berapa peratus? Tahap 3, tahap 4 berapa peratus? Tahap 5 berapa peratus? Depa tak tanya. Tapi figure 1.8 juta itulah sebenarnya yang digunakan sebagai indikator menunjukkan kejayaan ataupun kegagalan Malaysia menangani pandemik COVID-19. Ini realiti dia. Dan saya suka juga untuk saya berkongsi sikit. Saya ingat saya terima panggilan daripada seorang klien saya lah, saya boleh kata macam tu, rakan yang saya deal dengan dia ni daripada China. Saya ingat Allahu Akbar, dalam bulan sudah saya terima daripada seorang ni, dia daripada syarikat ZPMC. Syarikat ZPMC ni adalah syarikat pengeluaran kren. Dia crane manufacturer, satu dunia dia keluarkan crane. Kalau sebut kat China, ZPMC ni orang tahu. Kelang dia saya ingat, besar daripada kawasan Hibon Tebai. Yang tu kelang mereka. Kita boleh bayangkan. Jadi, seorang ni, wakil daripada syarikat ni, dia telefon saya. Saya tengok nombor China ni, China mana? Telefon aku ni, nak angkat tak angkat? Nak angkat tak angkat? Lala saya pun angkat, bilang. Angkat, hello Mr. Azdi, dia kata. How are you? How's Malaysia? How's Malaysia condition? How's Malaysia punya COVID ni? Dia duk tanya saya. Sebab apa? Dia kata, I heard that now Malaysians condition is very critical, dia kata. Yang ni perception ni. Persepsi orang luar ni. Dia kata, no, now I think Malaysia is very critical macam ni. Every day, dia kata, kes dia duk main belas ribu apa ni dia. So kita tak boleh nak habaq dekat orang daripada China tu. Tak, ni hang kena faham. Yang 12,000, yang betul 12,000 tadi. Tapi 90% ni 98% 1 dengan 2. Tak ada apa. Yang 3, 4, 5 ni 2%. Mereka tak mahu tahu. Yang bagi mereka, jumlah yang kena COVID di Malaysia setiap hari adalah belasan ribu. Yang tu ya. Sebab dia boleh call. Jadi makna kata, yang ni contoh dia. Bayangkan orang macam tu dia boleh call kita tu, dia tanya, dia tanya saya agak, Azdi, apa perlukan apa-apa pertolongan, bantuan apa anak, apa-apa hang bagi tahu kat aku sampai ke tahap tu, Yaakob. Yang ni realitinya. Jadi, apa yang saya nak sampaikan sebenarnya, saya nak pendekkan, saat ni panjang-banyak ni Yaakob marah pula. Saya nak pendekkan cerita. Okey. Merujuk kepada soalan saudara Yaakob tadi sebenarnya. Apa sebenarnya yang solution.
kerajaan perlu lakukan. Jadi mau tak mau pertamanya kerajaan perlu pastikan kestabilan politik tadi. Yang tu je, kestabilan politik. In order untuk memastikan kestabilan politik, ni saya nak bagi tahu sikit ni. Kerajaan yang jadi menteri-menteri tolong buat kerja. Bila dah diberikan amanah, diberikan tanggungjawab, rakyat dah bagi mandat, yang di-Pertuan Agong dah bagi kepercayaan, maka buatlah kerja sebaik yang mungkin. Itu saja solution dia. Hampa buat kerja betul-betul, maka insya-Allah segala permasalahan ini baik dari sudut COVID, dari sudut ekonomi, dari sudut politik, insya-Allah boleh stabil. Kita mampu atasi. Yang tu yang pertama. Peringatan untuk pihak kerajaan. Yang kedua ni, kita nak bagi peringatan juga dekat pihak pembangkang ni. Waktu ni bukan waktu untuk hampa bangkang 24 jam. Tapi waktu ni adalah waktu untuk hampa support pihak kerajaan. Saya tengok dalam sidang parlimen, saya nak sentuh sikit benda ni. Dalam sidang parlimen, bila mana kerajaan mengumumkakan satu-satu cadangan, sepatutnya pembangkang ni, kerja hampa adalah untuk kita go through balik cadangan yang kerajaan bagi tu. Kalau kita rasa kerajaan bagi cadangan ataupun langkah yang diambil oleh kerajaan itu kita rasa tak berapa bagus, tak berapa betul, kita perbetulkan. Kita bagi cadangan yang lebih baik. Bukan duk bangkang tanpa solution. Yang berlaku lah ni, contoh saya bagi, kerajaan kata nak bagi untuk keluarga miskin 500, keluarga miskin 1000, orang bujang 500. Contoh. Keluarga miskin 1000, bujang 500. Sebagai pembangkang, dia kena tengok balik. Mungkin dia kata tak, kami ingin cadangkan untuk orang miskin ni up 1200. Tapi untuk orang bujang ni, sebab dia bujang tak perlu duit banyak-banyak, dia 300 cukup. Contoh, itu yang kita nak. Bukan duk point of order, berapa kali yang nak order pun kita tak tahu. Yang tu yang berlaku. Lepas tu berjerit kan. Bila kita kritik depa, kita kata macam mana circus lah, macam mana zoo, depa marah. Tapi yang itulah realiti dia. Dan kita juga nak ingatkan dekat pihak pembangkang, yang pertama tadi saya kata kita tolong support kerajaan, bagilah cadangan-cadangan yang boleh membantu kerajaan. Yang kedua, yang ni penting, jangan jadi pengkhianat ataupun petualang. Jangan kita busukkan nama negara kita, kita panggil media asing, kita salurkan maklumat bukan-bukan, kita war-warkan benda-benda yang bukan-bukan, yang boleh memburukkan lagi nama negara, yang akan memburukkan lagi keadaan dan situasi di negara kita. Jadi ini ya cadangan saya. Kita tak perlu dah duk fikir benda yang macam-macam lagi. Cadangan saya seperti mana yang saya katakan tadi. Kalau kita berjaya stabilkan politik, kita berjaya stabilkan kes COVID-19, insya-Allah secara tak langsung ekonomi kita juga akan stabil dan rakyat juga insya-Allah akan dapat hidup dengan lebih selesa daripada apa yang kita ada pada hari ini. Jadi setakat tu daripada saya, Saudara Eko. Terima kasih Saudara Azli. Bernas pandangan-pandangan dan pujahan daripada ahli-ahli panel kita malam ni. Kita sudah pun mencecah 1 jam 30 minit. Macam mana momentum masih lagi panas? Ahli-ahli panel okey ya? Semua okey ya? Terima kasih. Sokongan anda sebenarnya amat membantu sebab bila kita bercakap tentang pandemik dan juga masalah rakyat ni, so everybody will throw the problem. Jadi peranan kita adalah untuk membantu pihak kerajaan. Now we have a new government, we have a new prime minister. So now pandangan kita adalah untuk memberi pandangan kepada kerajaan, idea kepada kerajaan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Baik. Prestasi juga penting. Jadi kepada Cikgu Syam, mungkin tempoh seminggu ini terlalu awal untuk kita meletakkan KPI kepada kabinet ini, kepada kabinet keluarga Malaysia ini yang baru dibentuk. Jadi sebagai seorang penggiat ahli politik, bagaimana Cikgu Syam membaca situasi politik hari ini? Sebab tadi solution yang pertama yang Saudara Azli berikan kepada kita adalah menyelesaikan dan jangan ada polemik politik. Sebab polemik politik dia melibatkan macam-macam perkara. Rakyat tidak selesa, FDI tidak masuk dan sebagainya. Jadi sebagai seorang ahli politik, apakah kerajaan baru ini mampu dikekalkan sehingga pilihan raya ke-15 tidak ada lagi dah? Rakyat tidak mahu dengar lagi dah. Naik bas, turun bas, menghadap ke bawah dunia di Pertuan Agong, sokong tak sokong. Jadi barangkali boleh berlaku ataupun tidak berlaku dan ketidakstabilan politik ini bakal menggugat kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi harapan kita, seperti tajuk kita pada hari ini,
kerajaan keluarga Malaysia, harapan rakyat. Pak Di dah bagi tahu dah tadi, Cikgu Syam pun dah bagi tahu dah tadi, and then the few solution is political movement. Now we ask you as a politician, kita tanya kepada Cikgu Syam sebagai seorang pegiat politik, okay, satu terlalu awal untuk kita nak letakkan satu kayu ukur kepada kerajaan ini. Jadi sebagai politik muda, bagaimana you membaca situasi politik ini membawa sehingga pilihan raya ke-15? Silakan Cikgu Syam. Saudara Yaakob dan juga Pak Adi lah. Saya tengok tadi memang akhirnya bila tanya orang korporat pun, akhirnya ialah word dia adalah kestabilan politik. Itu adalah kunci utama. Saya tengok mula Pak Adi goreng kayu mula-mula pun, saya duk tengok memang dia abang awal tu dia nak cerita kata dia korporat lah, saya tengok dengan angka okey lah. Tapi akhirnya kesimpulannya berbalik ke macam pengusi cakap tadi, Saudara Yaakob cakap, berbalik kepada kestabilan politik. Sebab tu saya ingin memberi pandangan dan pendapat lah. Kalau kita tengok dalam situasi setelah Pak Lumai ambil jawatan sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, saya nampak alhamdulillah saya nampak Seri Paduka Baginda dah bagi satu guideline dalam titah ucapan dia, dalam satu yang dikeluarkan oleh pengelola yang keluarkan titah diraja tersebut sendiri dah menekankan bahawa hari ini bahawa semua ahli parlimen perlu memberi sokongan kepada kerajaan baru, kabinet baru, dan tugas dan fokus utama ialah perjuangan untuk rakyat menghadapi pandemik COVID-19. Dan kita harap dengan titah ucapan tersebut akan dapat dimanifestasikan di bawah kabinet Yang Amat Berhormat Pak Lumai. Dan alhamdulillah saya lihat untuk menenangkan keadaan, untuk dalam keadaan tidak mau gelombang yang terlalu tinggi setelah ahli-ahli politik ni, ahli-ahli parlimen ini hampir berbulan-bulan dengan isu sokong tak sokong, dan akhirnya ke bawah duli dah buat satu keputusan. Saya tengok Pak Lumai cuba buat satu gencatan senjata dengan memanggil dan juga berjumpa dengan tokoh-tokoh daripada pembangkang untuk membincangkan hala tuju sebenar kerajaan ataupun keluarga Malaysia khususnya menghadapi pandemik COVID-19. Saya nampak dari satu sudut tu suasana hari ini nampak agak tenang. Tetapi dalam keadaan ketenangan tersebut, kita yakin bahawa walaupun rambut semua sama hitam, tapi hati ni berbeza dan juga berbeza. Masih ada lagi yang kita tengok, saya tengok komen-komen, saya perhati daripada mesej-mesej yang kita dapat, masih ada lagi yang masih lagi bersangka buruk, masih lagi mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Jadi bila Yaakob tanya saya tadi, adakah kerajaan ini dapat kekal? Saya yakin kalau sekiranya hari ini kestabilan politik, keikhlasan ahli-ahli parlimen ini ditujukan khas berjuang untuk rakyat untuk pandemik COVID-19, kita selesaikan sampai mandat ataupun sehingga kepada terbubarnya ataupun sehingga kepada PRU 15 bergantung kepada perjuangan mereka untuk bersama rakyat. Tapi kalau hari ini masih lagi ada game, kawan ni macam ni, parti ni macam ni, terpulanglah. Dan yang paling penting, kita nak peringatkan mereka-mereka ini bahawa mereka telah derhaka terhadap titah diraja ke bawah duli Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, supaya hari ini bersatu berganding bahu untuk menghadapi pandemik COVID-19 demi untuk rakyat. Dan saya lihat walaupun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini mungkin bukan seorang yang begitu agresif, tetapi beberapa tindakan-tindakan beliau cuba digunakan sebaiknya untuk memastikan bahawa semua ahli-ahli parlimen ini, ahli-ahli parti ini dapat dalam keadaan sebaik mungkin. Beliau cuba memenuhi hasrat mereka. Kerana apa? Kerana untuk rakyat. Walaupun beberapa keputusan tersebut kita lihat agak luar jangka dan sebagainya, tapi saya yakin beliau ada alasan dan reasonnya sendiri. Namun apa jua keadaan sekalipun, saya memperingatkan diri saya sebagai seorang ahli politik. Sebab itu bila saya turun ke Padang, saya berjumpa dengan wakil-wakil ataupun pemimpin-pemimpin pembangkang, saya nasihatkan, saya peringatkan diri saya dan bersama-sama saya mengingatkan mereka bahawa perjuangan kita hari ini adalah untuk rakyat. Untuk rakyat bagaimana? Bantu mereka sehingga selesai pandemik COVID-19 ini, kita ketepikan sementara isu perbalahan politik, tetapi sebaliknya kita perjuangkanlah isu-isu rakyat. Dan akhirnya pada PRU 15 bila gendang sudah berbunyi, maka kita berperanglah
mengikut langkah tarik silat politik yang sebenarnya. Sebab itu saya amat berharap kepada semua pendengar, sama ada pemimpin masyarakat politik dan sebagainya, kunci yang utama, kita akan terus beri sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Palung Maeng untuk memastikan bahawa segala perancangan yang telah dibuat khususnya menghadapi pandemik COVID-19 yang kita ulas daripada sejam lebih tadi. Pak Adi bagi data, Pak Adi bagi 1, 2, 3, saya juga bagi pandangan dan sebagainya. Ianya akan dapat diungkap, bukan saja diungkap, dapat digerakkan, dipraktikkan, terlaksana hasil kesepaduan perjuangan kita semua bersama tanpa meletakkan kepentingan peribadi, tetapi sebaliknya meletakkan kepentingan rakyat. Kita nak tengok balik anak-anak kita bersekolah, kita nak lihat balik peniaga-peniaga pasar malam, peniaga tepi jalan, pemandu lori dan semuanya back to normal untuk memastikan bahawa kelangsungan negara ini akan dapat diteruskan. InsyaAllah, Datuk, bagi saya bahawa saya lihat apa yang berlaku pada hari ini ada hikmah dan juga ada pedomannya kepada kita semua. Dan kita harap apa yang kita bincang ini bukan hanya sekadar sebagai satu perbincangan. Saya juga sebagai ahli politik, saya take note pandangan rakan-rakan dan sebagainya. Mungkin saya akan gunakan saluran saya sebagai salah seorang pemimpin kecil politik untuk menyuarakan hasrat dan juga pandangan di peringkat atasan. Pak Adi juga di peringkat beliau sebagai salah seorang ahli korporat terlibat dengan berbagai syarikat dan sebagainya juga ada pandangan yang boleh saya ambil kira untuk sama-sama kita membantu. InsyaAllah sehati sejiwa, insyaAllah keluarga Malaysia akan dapat kita realisasikan untuk rakyat Malaysia demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Yaakob. Terima kasih Cikgu Syam. Saya rasa mungkin kita ada sedikit masa lagi. Saya rasa mungkin para ahli panel kita respon sikit kepada soalan yang diutarakan oleh saudara Azrul Akbar ni. Menarik tak? Ni Azrul Akbar alias Mamu Laparengo. Ini junior kami lah dulu. Jadi dia kata, Assalamualaikum Tuan Yaakob. Minta tolong komen dua benda. Yang pertama, Abah dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Ini saya rasa berita panas. Yang rasa rata-ratanya netizen mungkin berminat dengan hujahan-hujahan ini. Jadi yang sedang Majlis pengerusi Majlis Pemulihan Negara sedangkan beliau dijatuhkan kerana dikatakan tidak deliver. Tidakkah ini akan mengundang masalah dan tidak puas hati di kalangan rakyat? Saya berminat juga nak respon tentang kedua, syarat kemasukan MRSM hanya dari sekolah kebangsaan dan keluarga Malaysia mungkin akan dieksploitasi. Saya rasa ini fakta, soalan kedua ini saya rasa tak betul faktanya. Sebab tadi dia memang dah keluar ada kenyataan Menteri KPLB, Tok Dad kita, Tok Mahathir Khalid menyatakan bahawa kemasukan ke MRSM dibuka kepada semua sekolah. Sekolah agama, SJKC, SJKT. Jadi saya rasa mungkin agak dia orang salah dengar kot, tapi maklumat yang saya terima kemasukan ke MRSM dibuka kepada semua. Maknanya 10% dibuka kepada bukan Melayu, itu dikekalkan dasar itulah Bumi Putra. So kita fokus kepada kepada dua ahli panel tentang soalan nombor 1 ni. Menarik, ramai sebenarnya yang tengah respon di bawah ni tentang isu Tan Mahyudin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Jadi saya minta respon, very short respon. Mungkin kita mulakan dengan Pak Di dulu. Sikit respon sebelum kita serahkan kembali kepada Cikgu Syam. Silakan. Okey, Saudara Yaakob. Respon saya nak pendek, saya bagi pendek ya. Bagi saya dah dilantik dia, okeylah, biar pergilah dilantik pergi. Lepas tu kita tengok dia buat kerja macam mana. So dia belum buat kerja lagi, kita nak condemn tak boleh lah. Biar bagi dia buat kerja. Walau kalau kita nak kata recycle ke apa, bagi saya tak yang tu. So dah dipilih, Perdana Menteri dah pilih dan Agong pun dah setuju, maka kita akur, kita tengok ya. Dan saya yakin dan percaya dengan pengalaman dan kebolehan dia tu, insya-Allah akan ada lah cahaya di hujung terowong, insya-Allah. Yang tu je. Okey, terima kasih Saudara Azdi. Cikgu Syam, silakan. Yaakob, saya nampak soalan ni, saya dalam banyak grup-grup politik, khususnya saya sebagai saya kena bercakap bila soalan ni saya kena berbalik kepada saya sebagai salah seorang pemimpin pemuda UMNO yang ada stand politik dan sebagainya. Dan saya melihat daripada komen-komen daripada rakan-rakan dan juga pandangan-pandangan dalam grup politik UMNO sendiri, bermacam-macam pandangan lah. Tetapi bagi saya dalam keadaan suasana yang ada pada hari ini,
saya mengambil keputusan ataupun saya senang ya, kita nak lihat, kita tunggu penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab dia juga adalah naib Presiden UMNO. Walaupun kita lihat kebanyakannya dari segi politiknya, ikhlas saya cakap kebanyakannya tidak bersetuju lah dengan pelantikan tersebut. Tapi saya yakin bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada alasan yang tersendiri. Kita faham bahawa hari ini beliau menjadi Perdana Menteri yang bukan lagi UMNO yang dominan, tetapi mungkin dalam keadaan cuba mengimbangi dan sebagainya. Dan insya-Allah kita tunggu apakah komen dan juga kita lihat daripada segi kenyataan yang akan dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO terhadap keputusan tersebut. Dan kita yakinlah apa keputusan yang dibuat itu sebenarnya adalah untuk demi kepentingan rakyat dan juga memastikan bahawa kelangsungan pemulihan pandemik COVID ini akan dapat diselesaikan sebaik mungkin, kerana bukan saja pengungsinya, kita ada lagi jawatan kuasa yang akan dilantik di bawah Majlis Pemulihan Negara nanti, insya-Allah. Standnya saya. Sebab Cikgu Syam, Perdana Surah Azli, saya rasa Majlis Pemulihan Negara ini yang dikumpulkan pemimpin-pemimpin kerajaan dan pemimpin-pemimpin pembangkang untuk duduk sekali dalam menyelesaikan pandemik COVID. Jadi apakah tindakan ini bernas? Komen? Bagi saya demi rakyat kita kena bersama. Itu tak ada lain. Kalau hari ini kita hanya meletakkan hanya satu pro kerajaan saja di satu tempat, sampai bila macam Pak Adi kata tadi akan berlakulah komen yang tak kena sambutan dan sebagainya. Hari ini sebab itu setelah Yang Amat Berhormat dilantik, beliau telah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ringo Eng dan juga YB Mat Sabu untuk membincangkan perjuangan untuk menghadapi pandemik COVID. Dan saya yakin bahawa mereka juga akan terlibat di bawah Majlis Pemulihan Negara tersebut bagi membincangkan. Jadi kalau elok kata elok, hampa dah duduk dah dalam hampa punya jawatan kuasa, jadi laksanakanlah sebaik mungkin. Itu pandangan saya lah. Jadi maknanya ianya sedikit sebanyak menjawab persoalan yang Saudara Pak Azli katakan tadi, kepada kerajaan dan kepada pembangkang berhenti bergaduh. And now you have the platform untuk sama-sama bekerja membantu kepada masalah rakyat. Betul? Okay. So kita doakan yang terbaik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, nahoda yang sedang diterajui beliau ke arah kemajuan negara Malaysia. Saya bagi 1 minit kepada Saudara Azli, mungkin boleh membuat sedikit kesimpulan sebelum kita tamatkan live kita pada malam ni. Silakan Saudara Azli. Okey, kesimpulan yang saya boleh buat, sekali lagi lah saya nak highlight balik, saya rasa harapan rakyat Malaysia terhadap kerajaan yang ada pada hari ini, kita mahukan kehidupan yang lebih selesa. Kita kalau boleh kita nak kembali semula kepada kehidupan sebelum ini. Jadi untuk kembali kepada kehidupan sebelum ini, kita mahukan bahawa kerajaan akan terus membantu rakyat, membela rakyat, memperjuangkan nasib rakyat, dan di pihak pembangkang pula, saya ingin ingatkan, saya ingin menyeru ataupun saya ingin merayu agar ayuh kita berganding bahu. Kita sering bercakap, lidah kita sering berkata tentang rakyat, membela nasib rakyat, berjuang untuk rakyat, demi rakyat. Inilah waktunya untuk kita buktikan bahawa kita sebenarnya memang betul-betul ikhlas dalam memperjuang dan membela nasib rakyat. Jadi kepada pihak pembangkang, ayuh kita bersatu bersama kerajaan untuk kita membina Malaysia yang lebih gemilang, Malaysia yang lebih sejahtera dan aman, insya-Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih Saudara Azli, satu penutup yang baik. Silakan Cikgu Syam, 1 minit. Ya. Begitu juga dengan harapan saya sebagai salah seorang pemimpin politik yang ada di dalam negeri dan juga negara ini, tidak lain dan tidak bukan pandemik COVID-19 ni satu malapetaka yang cukup besar kepada kita. Tetapi ingatlah bahawa ini adalah ujian Allah kepada kita semua. Letakkanlah baju kita, letakkanlah keegoan, fahaman dan sebagainya. Yang penting ialah kita bersama-sama menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan sebaiknya, seperti mana yang disebut oleh ahli panel dan juga fungsi kita nak kembali kepada kehidupan yang ada sebelum ni. Dan insya-Allah apabila kita terus bersama, insya-Allah Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kita. Dan ingatlah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah
kita teruskan bersama dengan perjuangan ini, tidak lain dan tidak bukan demi rakyat dan demi rakyat, untuk bersama-sama terus menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, insya-Allah. Terima kasih Yaakob. Terima kasih Cikgu Syam, terima kasih Saudara Azdi Muhammad Arsyad daripada Pekedah Barat Daya, Cikgu Nur Syam daripada Pekedah Daerah Seberang Perai Selatan. Rakan-rakan sekalian, cuba kita lihat balik, sebenarnya pertubuhan kebajikan dan dakwah Islamiah Pekedah Malaysia ini tidak kurang mempunyai kehebatan-kehebatan atau ahli-ahlinya yang hebat untuk kita berpetah berkata-kata, untuk dari segi kombinasi dalam pertubuhan ini sebenarnya telah pun lengkap dari segi profesionalnya, dari segi ahli politiknya, ahli perniagaannya, pertaniannya, dari segi ekonomi, politik dan juga sosial. Jadi Pekedah ini memainkan peranan sebagai satu badan NGO yang akan bersama-sama rakyat memberikan input-input yang bernas kepada pihak kerajaan. Sebab peranan NGO ni tuan-tuan amat penting, kerana pihak kerajaan tidak akan boleh buat kerja sendirian tanpa sokongan dan juga dokongan daripada rakyat. Jadi kalau kita katakan balik, kita pertikaikan balik status-status kerajaan, kalau kita pertikaikan balik istilah kerajaan gagal itu menjadi satu mainan di minda rakyat. Jadi sehingga sampai bila pun sebenarnya masalah tidak boleh diselesaikan. Jadi sekali lagi kami di pihak Pekedah Daerah Barat Daya Negeri Pulau Pinang, kami hanya sekadar mengambil sedikit inisiatif, iaitu menyampaikan fadilat perjuangan ataupun kerja-kerja perjuangan kita. Sebab perjuangan ini tuan-tuan amat besar ruang lingkupnya, iaitu dari segi pembabitian penduduk di peringkat kawasan kita, di peringkat negeri kita, bahkan kepada pembangunan negara juga merupakan sebahagian daripada asas perjuangan kita. Jadi kestabilan politik, kestabilan ekonomi, pendidikan, rakyat, masa depan rakyat, kehidupan rakyat itu juga merupakan perjuangan kita. Jadi mudah-mudahan input-input yang bernas pada malam ini akan kita sampaikan, kita utarakan kepada pihak kerajaan untuk bersama-sama rakyat. Jadi kerajaan akan membina negara ini bersama-sama rakyat. Tidak ada kerajaan yang boleh membina negara itu sendirian tuan-tuan. Sehingga ke hari ini tidak ada satu negara pun yang berjaya menyelesaikan, yang berjaya mengisytiharkan kepada dunia bahawa mereka sebenarnya telah berjaya menyelesaikan pandemik COVID. Tidak ada tuan-tuan. Seluruh dunia sekarang sedang berperang. Seluruh dunia sekarang sedang bergiat untuk memerangi COVID. Begitu juga dengan Malaysia. Jadi sekali lagi saya bagi pihak saf kepimpinan, dan sebelum itu saya lupa untuk menyampaikan salam daripada pengerusi Pekedah Daerah Barat Daya yang berbahagia ataupun yang berbahagia ke kanda Datuk Nur Hisham bin Ahmad Syam Hammer. Beliau ada menyampaikan salam, untuk kita sampaikan salam kepada semua rakan-rakan seperjuangan seluruh negara, di mana program-program seperti ini akan kita teruskan di masa hadapan. InsyaAllah kepada daerah-daerah, Pekedah-Pekedah daerah seluruh negara, kalau ada rakan-rakan di antara tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada yang mampu ataupun yang ingin bersama-sama kami adalah sesi-sesi live yang akan datang, boleh maklumkan kepada saya untuk kita rancangkan ataupun kita wacanakan minda dan juga pandangan anda itu dalam sesi live Bicara Pekedah ini. Kita jumpa lagi. Salam hormat, salam perjuangan daripada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.